أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Kita testing mic dulu. Jelas ataupun tidak? Sila berikan feedback. Jelas ataupun tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam. Saya perlu feedback. Suara jelas? Alhamdulillah. Jelas. Baik, bertemu lagi kita sekali lagi pada malam ini. Dalam musim-musim orang sambut maulid ni, bolehlah juga kita nak panggil ini sebagai satu sambutan maulid juga. Tapi sambutan maulid yang sedikit berbeza, ya. Kita sambut maulid dengan nahi munkar, an-nahyu 'anil munkar. Kita menafikan kemungkaran-kemungkaran yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita tunggu berapa minit, lepas tu kita mula. Video tak clear sangat. Audio okey. Yang lain macam mana? Video memang tak clear ke? Pasir Mas jelas. Pasir Mas jelas video dan audio atau audio saja? Jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayak. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasulullah SAW, para sahabat baginda Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita semua cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sabitkan ataupun isbatkan ataupun tetapkan hati kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak terjatuh dalam kedua-dua ekstrim pelampauan atas nama cinta, semua yang menjadi okey, semua yang menjadi boleh, ataupun atas nama menutup pintu kesyirikan, semua jadi tak boleh, ya. Jadi kita kena usaha sama untuk mencari jalan tengah. Okey, itu yang kita nak kena buat. Dan nak kekal ke atas jalan tengah, ya, kita kena selalu check and recheck. Sebab tu setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim sampai berapa kali? 17 kali, kan? Sebab kita memang senang untuk menyeleweng ke kanan atau ke kiri. Jadi minta Allah balikkan kita balik kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah. Okey. Baru-baru ni kecoh berkenaan dengan pameran artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh yang saya tahu sekarang ni sijil-sijil yang sijil palsu, ya, sijil-sijil palsu. Saya tidak mahu menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pameran tersebut. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan sikap kita. Dan sebenarnya kalau sikap masyarakat kita tidak seperti
sikap tertentu, maka pameran-pameran seperti ini sudah dapat kita detect awal-awal sebenarnya masalah dia. Okey. Tapi masalah sikap kita bila bercakap berkenaan dengan tabarruk, bila bercakap tentang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah macam semua disiplin ilmu kita ketepikan, seolah-olah macam akal kita shut down, kita lock terus masuk dalam laci, tak buka-buka. Sikap tu yang kita kena perbetulkan. Kalau tak, benda ni akan terus berlaku. Kita akan diperbodohkan, akan dipermain-mainkan atas nama cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini dah berlaku bukan setakat di zaman Islam saja. Berlaku pada zaman umat-umat terdahulu. Atas nama cinta manusia menjadi melampau. Okey, dan akhirnya membuat perkara-perkara yang salah. Okey, background malam ini adalah masih berkisar berkenaan dengan pelampauan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, sikap yang terhasil daripada umat kita, masyarakat kita sampai berlaku pameran-pameran seperti itu, kita nak kena muhasabah lah. Dan seperti mana yang ditulis oleh saudara Zulkarnain tadi, kalau tidak silap saya, Amirul Zulkarnain, Ustaz jelaskan ada juga ustaz-ustaz dalam aliran sufi yang percaya rambut Nabi ada DNA cahaya macam-macam. Yalah, benda ni semua kita kena berterus terang lah bahawa benda-benda ni adalah pelampauan. Okey, ini semua adalah khurafat yang kita harus tentang sama-sama. Ada siap kata pada saya, Ustaz, saya pernah pergi ke pameran-pameran seperti ini. Satu cara saya nak buktikan bahawa artifak yang ditunjukkan tu ataupun benda barang yang ditunjukkan tu benar daripada Nabi SAW, saya tengok ada bayang-bayang ataupun tidak. Kalau ada bayang-bayang, maka itu bukan daripada Nabi. Benda ni seolah-olah macam dah jadi perkara sabit lah, bahawa Rasulullah SAW tak ada bayang-bayang. Rasulullah SAW ni adalah cahaya zahir, batin, maknawi, jasmani, kan? Tapi dalam masa yang sama mereka nak isbatkan juga dia ni manusia. But in the same time he is light, fully light, kan? So malam ni saya akan berbicara perkara ini. Salah satu sebab yang membuatkan Banu Israel dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Kerana mereka ni saling tidak menghalang satu sama lain daripada kemungkaran-kemungkaran yang dibuat. Dan kalau kita buka tafsiran, dia berlaku di kalangan ilmuwan mereka juga. Satu ilmuwan membawa satu tafsiran ataupun ilmuwan lain. Akhirnya bila perkara ini berlaku secara begitu lama, bertimpa-timpa, dia berkembang dan bertambah-tambah. Akhirnya berlaku kerosakan besar kepada agama-agama yang terdahulu, khususnya dalam ayat tersebut berbicara berkenaan dengan agama Yahudi. Kita tak boleh izinkan perkara ini berlaku di kalangan umat Islam. Okey. Semenjak beratus-ratus tahun kita dah dengar usaha beberapa pihak untuk menyelewengkan kefahaman umat Islam terhadap siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tak kata semua orang yang bercakap seperti mereka sengaja ingin menyelewengkan kefahaman umat Islam. Ada saja yang main ikut saja. Dia taklid guru dia. Dia ikut guru aku cakap, aku ikut. Ada dalam kitab ulama, aku ikut. Dia mesti betul. Tapi ada yang memang kita kata sebagai ada sinister agenda lah. Kan? Dia ada sinister agenda. Tapi ada yang tapi tak faham. Jadi jangan salah faham. Saya bukan nak kata semua orang yang bercakap tentang Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, bahawa mereka ini membawa kesyirikan, membawa bid'ah secara sengaja. Saya tidak menuduh anda begitu. Saya mengkritik teori asal. Okay? I'm talking about the origins of this theory yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Jadi perkara ini bertitik tolak. Rad saya pada malam ini bertitik tolak daripada isu Qul Huwallahu Ahad. Okay? Qul Huwallahu Ahad dalam tafsiran Abdul Karim Al-Jili, dia kata bahawa huwa itu merujuk kepada insan kamil. Katakanlah wahai Muhammad, huwa yakni al-insan al-kamil, yang kembali kepada Nabi Muhammad SAW juga dan juga semua manusia sebenarnya, Bani insan, huwallahu ahad. Allah adalah Esa. Insan kamil itu adalah Allah yang Esa. Katakanlah wahai Muhammad, insan kamil itu adalah Allah yang Esa. Tafsiran seperti ini
sangat-sangat melampau, sangat-sangat menyeleweng dan sangat-sangat berbahaya. Baru-baru ini ia dinukil oleh Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Kemudiannya dipertahankan oleh Ustaz Iqbal Zain Jauhari. Saya kata tadi, kalau ilmuwan senyap, benda ni dia akan berkembang. Berkembang dia akan jadi ghulu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kena kengkang daripada awal. Ustaz Iqbal Zain mempertahankan dengan mengatakan bahawa qul huwallahu ahad yang dimaksudkan oleh Abdul Karim Al-Jili adalah katakanlah wahai Muhammad, okey, ataupun katakanlah wahai insan kamil bahawa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Bukan itu yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili, ya. Itu adalah penyelewengan sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Abdul Karim Al-Jili ini tidak jujur. Kalau Ustaz Iqbal tengok benda ni, tolonglah Ustaz, anda tak tahu anda sengaja ataupun anda tersilap, tapi itu kesilapan yang besar. Rujuk balik teks tersebut atas sikit, bacakan, ya, teruskan pembacaan anda. You akan lihat nanti dia akan beristidlal dengan ayat innallaha huwal wali. Allah adalah wali, kan? Ustaz, apa masalah kata Allah wali? Betul lah Allah wali. Yang kita faham, Allah huwal wali, Allah ni bersifat maha pelindung. Tapi Abdul Karim Al-Jili mentafsirkan Allahu huwal wali, wali, Allah adalah wali. Sebab lepas tu dia quote ayat inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak ada sedih, tidak ada takut. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Jadi Abdul Karim Al-Jili beristidlal dengan ayat innallaha huwal wali. Allah adalah wali. Wali kat situ bukan bermaksud maha pelindung. Allah adalah wali, wali-wali. Lepas tu dia sambung dengan ayat inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi dia nak kata sebenarnya dengan ayat tu, insan kamil itu adalah Allah yang Esa. Kerana insan kamil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Iqbal dia tak perasan apa yang dia pertahankan. Okey. Benda ni kita risau dan kita runsing. Macam mana boleh disebar-sebarkan begitu? Dan orang yang baca dia orang tak faham, dia orang tak boleh merujuk kepada sumber primer. Tapi masalah orang macam Ustaz Iqbal Zain ni, bila ditegur, dia tak nak confront secara direct. Dia pusing ke sana, pusing ke sini, kan? Saya minta Ustaz Iqbal tengok balik kitab Insan Kamil tersebut. Apabila Al-Jili sebut tentang qul huwallahu ahad itu, tengok bawah sikit, dia beristidlal dengan ayat innallaha huwal wali. So jangan main-main, jangan main pusing ikut awak punya agenda supaya dapat diterima oleh masyarakat. Kita kena jujur dengan Abdul Karim Al-Jili juga. Okey, apa yang dia cakap itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kita jangan pusingkan supaya masyarakat. Sebab hakikatnya kalau disampaikan hakikat sebenar apa yang mereka nak sampaikan sebenarnya, orang akan tarik handbrake sebenarnya. Okay, something is seriously wrong there. Okay. Dan minggu lepas kalau tidak silap saya, Ustaz Iqbal ada menyampaikan sebuah ceramah di Pondok Rumi Sufi Jawi, di mana dia meneruskan bercakap berkenaan dengan Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, sampai ke tahap beliau mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nur Hissi. Okay. InsyaAllah pada malam ini kita akan dissect, yang kita akan analisa dakwaan beliau itu. Okey, dakwaan beliau itu supaya orang awam pun dapat dengar. Okey, ini bukan perbincangan di kalangan ilmuwan ataupun ulama saja, tidak, sebab dia dah sampaikan kepada orang awam. Kan? Kalau beliau boleh sampaikan kepada orang awam, kenapa saya tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada orang awam? Jadi orang boleh buat perbandingan. Kalau kata orang awam ni tak tahu buat perbandingan, ustaz, jadi macam mana? Orang awam hanya patut disorongkan dengan satu pendirian. Kan? Seolah-olah orang awam ni terlalu bodoh. Dan sebahagian orang ni bercakap seolah-olah macam dia saja tahu agama, dia saja ada IQ untuk faham agama. Ada orang awam yang akal mereka lebih tajam daripada sebahagian asatizah. Ada asatizah belajar belasan tahun tak faham-faham. Ada orang awam yang belajar sekejap terus faham. So kefahaman ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa perlu kita... Kalau Ustaz Iqbal sampaikan perspektif, saya menyampaikan perspektif yang menyanggahi perspektif tersebut. Dan tujuan bukan setakat nak sanggah menyanggah. Kita tak dapat apa-apa pun daripada perkara ni. Okey? Tujuan dia adalah untuk membetulkan yang salah. Kalau tak halang, dia akan terus pergi ke mana Kristian pergi. Saya dah ulang banyak kali benda tu. Mungkin ada yang kata saya over, melampau, hulu dan sebagainya. It's up to you.
Saya dah bawa bukti, saya dah bawa fakta, dan benda ni memang berlaku di kalangan umat Islam. Jadi bila saya tulis ataupun saya dan kawan-kawan di Sidang Kalam kita menulis satu rod ataupun kritikan kepada ceramah Ustaz Iqbal tersebut, beliau respon dalam ruangan komen di Sidang Kalam. Jadi kritikan saya pada malam ini adalah pada respon beliau itu. Mungkin ada yang kata, Ustaz, apa faedahnya kepada kami? Kami tak. Sebab dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis Nabi yang biasa mereka sampaikan dalam ceramah-ceramah maulid. Jadi malam ini saya nak kritik dan nak sanggah istidlal mereka, cara mereka menggunakan ayat-ayat Quran, kalam-kalam ulama, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa agenda Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah, yang bagi saya adalah satu bentuk khurafat yang sangat-sangat berbahaya ke atas umat Islam. Okey. Tanpa membuang masa, kita terus masuk. It can be quite technical sometimes, sebab yalah, kita nukil daripada kitab-kitab yang ada istilah-istilah. Okay. Kalau lihat kepada jawab balas Ustaz Iqbal, beliau menjelaskan tentang manhaj dia. Ini kita betul nak kena faham. Bagus Ustaz Iqbal mula dengan manhaj dia. Dia ceritakan macam mana dia sampai kepada rumusan dan berpendirian seperti itu. So we need to understand each other's methodology. Okay. Nak kena faham manhaj satu sama lain. Jadi Ustaz Iqbal mendakwa bahawa dia tidak mengikat diri dia dengan pandangan satu-satu ulama sufi berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad. Okey? Dan dia mendakwa bahawa dia memilih pandangan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan pandangan para habaib yang didahulukan. Didahulukan ulama-ulama muktabar dan habaib daripada Hadramaut. Ulama kalam diletak last sekali. Ini saya pelik bin ajaib. Kita berbicara berkenaan dengan soal akidah di sini. Okey. Walaupun Ustaz Iqbal daripada awal mendakwa ini isu tasawuf, ini isu tasawuf. Macam mana isu tasawuf? Apabila seseorang mendakwa bahawa Nabi SAW adalah cahaya dan dia pertama yang dicipta dan segala-galanya tercipta daripada dia, itu adalah, kita kena mula dengan pensabitan akidah dulu. Lepas tu baru kita boleh ambil apa nak ambil dalam ilmu tazkiyah. Tapi kalau gantry akidah tak lepas, kenapa terus lompat ke dalam tasawuf? Pada saya ini satu helah sebenarnya. Mereka sedar bahawa daripada perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, konsep Nur Muhammad ni memang tak boleh berdiri. Konsep hakikat Muhammadiyah ni memang tak boleh berdiri. Jadi apa helah mereka? Oh, ini bukan isu akidah. Ini isu tasawuf. Jangan lupa ada dakwaan akidah di dalam tu, dan dakwaannya besar. Dakwaannya besar. Jadi Ustaz Iqbal berterus terang katakan bahawa dia tidak mengikat pandangannya dengan pandangan Ibn Arabi dengan Abdul Karim Al-Jili. Ini pun sangat pelik kepada saya. Dia kena jelaskan kenapa. Sedangkan dia melabelkan atau menggelar Ibn Arabi sebagai Al-Imam, bahkan Imam Ibn Arabi. Tapi dalam bab hakikat Muhammadiyah, dalam bab Al-A'yan Ats-Tsabitah, dalam bab Nur Muhammad, dia tak ambil pandangan Ibn Arabi. Tak kepelik, dia tak ambil pandangan Abdul Karim Al-Jili yang sebelum ni dipertahankan. Ini adalah satu kejanggalan yang luar biasa. Kenapa? You panggil Al-Imam. Imam dalam apa? Kan? Bukankah dikenali sebagai imam dalam tasawuf falsafi atau dalam tasawuf lah bagi sebahagian orang? Kenapa tidak merujuk kepada dia? Kenapa lompat kepada ulama-ulama lain? Something is fishy here. Saya rasa saya tahu kenapa. Kerana kami telah membuktikan bahawa pendirian Ibn Arabi dan Abdul Karim Al-Jili berkenaan hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad memang tak boleh dipertahankan dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah ataupun Hanabilah. Tak boleh dipertahankan. Tak boleh dipertahankan sebenarnya. Sebab tu mereka lompat Ibn Arabi. Mereka langkau Al-Jili. This is something fishy. Pada saya kena hormat. Sebab konsep hakikat Muhammadiyah dan konsep Al-A'yan Ats-Tsabitah nanti yang akan saya jelaskan, pelopor adalah Ibn Arabi. Ustaz Iqbal sini membezakan antara Nur Muhammad dengan hakikat Muhammadiyah. Kalau nak cerita konsep Nur, Nabi adalah Nur, itu dah ada dalam Al-Quran. Ibn Arabi bukan pelopor kepada konsep Nur itu. Nabi Muhammad adalah Nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu ada dalam Al-Quran. Kita berbicara tentang hakikat Muhammadiyah. Dan Ustaz Iqbal menyamakan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah dengan Al-A'yan Ats-Tsabitah.
siapa pelopor idea ni? Siapa? Ibn Arabi. Al-A'yan Ats-Tsabitah adalah ijma' pelopor dia Ibn Arabi. Jadi tak kepelik Ustaz Iqbal melangkau Ibn Arabi, melangkau Al-Jili. Kita nak kena tahu kenapa, dan Ustaz Iqbal kena jawab kenapa dia langkau. Adakah kerana Ustaz Iqbal sendiri menyedari ada kalang-kalang bermasalah dalam pendirian Ibn Arabi, dalam pendirian Ibn Al-Jili berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad? Kalau tak, kenapa dilangkau? Okey, ini persoalan yang harus dijawab. Kemudian saya nak menjelaskan di sini ya, konsep hakikat Muhammadiyah Ibn Arabi ni. Saya dah jelaskan banyak kali, tapi saya yakin masih ada orang yang tak dengar, masih ada orang yang tak faham. Sebanyak-banyak orang kena dengar benda ni. Sebab mereka giat promote dekat luar, saya kena giat promote dekat saya punya FB Live, dan Sidang Kalam kena giat promotekan dalam Sidang Kalam. Kita tengok apa Ibn Arabi sebut berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah ni, dan kenapa kami kata hakikat Muhammadiyah ni sebenarnya ditolak Sunnah wal Jamaah, ditolak dalam akidah Asy'ariyah. Kita tengok apa Ibn Arabi kata dalam Futuhat. Al-haqiqah al-Muhammadiyah hiya al-maf'ul al-ibda'i indana wal aqlu al-awwal 'inda ghairina wa hiya al-qalam al-'ala alladhi abda'ahu Allah Ta'ala min ghairi syai'. Okey. Dalam teks dalam Futuhat ini, Ibn Arabi mendakwa bahawa konsep hakikat Muhammadiyah bagi kami adalah konsep al-aql al-awwal selain kami, dan dia merujuk kepada siapa? Golongan falasifah. Jadi konsep al-aql al-awwal dan hakikat Muhammadiyah ni berkait rapat, bahkan disamakan oleh Ibn Arabi. Dan itu adalah akidah siapa? Akidah siapa? Akidah falasifah. Dan apakah pendirian Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah dan Hanabilah terhadap akidah falasifah sebenarnya? Berapa ramai umat Islam kita yang sedar bahawa akidah hakikat Muhammadiyah ni sebenarnya sama dengan konsep the first intellect, al-aql awal yang dibawa oleh golongan falasifah. Orang tak tahu pun. Tak ramai orang pun belajar tentang the first intellect tu. Jadi saya tak terkejut orang marah, orang pelik kan. Sebab benda ni tak semua orang belajar. Dekat pondok-pondok pun saya tak pasti belajar pasal al-aql awal ni. Awak kena masuk dalam bidang falsafah, awak akan belajar tentang al-aql awal. Awak akan belajar tentang teori Al-Farabi contohnya, uqul asyarah. Baru awak akan faham apa konsep aql awal ni. Dia berkait dengan konsep emanation, al-fayd, yang seterusnya berkait rapat dengan konsep tajalli yang dipegang oleh golongan sufi wujudi. So it's all connected. So nanti saya bacakan lagi satu lagi nukilan yang mendakwa, yang membuktikan bahawa al-aql awal di sini adalah al-aql awal yang dibawa oleh golongan falasifah. Apa bukti dia? Ini dalam kitab Ibn Arabi, Tanbihat ala uluwil haqiqatil muhammadiyatil aliyah. Okey. I'lam anna al-haqiqatul muhammadiyah musammah bil aql al-awwal. Ketahuilah bahawa hakikat Muhammadiyah itu dinamakan juga dengan al-aql al-awwal. Okey. Kemudian dia terus tengok apa dia cakap. Wa inna ma zaharatil asya' bil ba' wa anna al-haqqa ta'ala wahidun fala yasduru anhu illa wahidun. Ini punchline dia. Okey, bagi orang yang faham bidang falsafah, awak dan belajar ilmu kalam, awak akan jumpa kenyataan ni dalam kitab-kitab falsafah dan dalam kitab-kitab kalam. Ibn Arabi sedang menjelaskan apa awal, apa itu al-haqiqah al-Muhammadiyah. Okey. Innal haqqa ta'ala, sesungguhnya Allah SWT itu tunggal. Fala yasduru anhu illa al-wahid. Dan tidak terpancar daripada yang tunggal itu kecuali ketunggalan jua. Okey, yang tunggal tidak boleh keluar daripadanya, tidak boleh kecuali ketunggalan juga. Ini akidah falsafah yang pelik. Bagi mereka Tuhan tidak boleh mencipta semua benda secara serentak. Maksud dia Allah tak boleh cipta A, B, C, D, E secara serentak. Satu benda tunggal kena keluar daripada Tuhan dulu, terpancar daripada Tuhan. Daripada satu benda tunggal tu, benda tunggal lain keluar. Baru lepas tu keluar perkara-perkara yang dipanggil sebagai kasrah. Okay, multitude ini akan keluar, ataupun multiplicity ini akan keluar daripada that oneness. So Tuhan tunggal daripada satu ataupun ketunggalan itu kecuali ketunggalan jua.
Ini adalah akidah yang dihentam keras secara ijma' oleh ulama' Asy'ariyah dalam kitab-kitab kalam. Al-wahid la yasduru anhu illa wahidun adalah satu akidah falasifah yang ditolak oleh akidah Asy'ariyah. Dan Ibn Arabi mengatakan bahawa hakikat Muhammadiyah adalah al-aqlul awal. Dan kenapa timbul teori aqlul awal? Kerana akidah al-wahid la yasduru anhu illa wahidun. Faham ke kat sini sekarang ni? Bagi siapa yang nak kaji dengan lebih dalam, pergilah belajar falsafah. Boleh baca dekat internet konsep the first intellect, tapi saya tak pasti ada banyak ataupun tidak. Siapa yang boleh belajar baca bahasa Arab, pergi refer tentang al-aqlul awal, ataupun boleh tulis al-wahid la yahzuru anhu illa wahidun. Jangan main-main ni. Macam mana akidah falasifah ni jadi akidah sufi? So akidah sufi ke akidah falasifah sebenarnya? So what are you trying to hide? Or you yourself are not aware of this, Ustaz Iqbal, ya? Apa yang kamu nak sembunyikan atau kamu sendiri tidak sedar? Be frank, ya? Tampil ke hadapan dan nyatakan sebenar-benar akidah kamu ni. Adakah kamu Asy'ari, Akbari ataupun Jili? Okay. Adakah kamu Asy'ari ataupun Jili? Terus terang. Akidah Asy'ariyah menolak benda ni. Menolak benda ni. Dan akidah ini juga ditolak oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab dia yang terkenal Tahafutul Falasifah. Dalam kitab Tahafutul Falasifah, Imam Al-Ghazali menghentam teruk akidah falasifah. Dan ada bab yang dia berbicara berkenaan dengan kemengarutan akidah Al-Wahid la yasduru anhu illa wahid. Imam Ghazali menghantam teruk konsep al-aqlul awal ini. Bahkan Imam Ghazali mempersenda-sendakan mereka, menunjukkan seolah-olah mereka ni sebagai orang-orang bodoh. Tapi hari ini akidah ini diangkat sampai ke jadi akidah ahli sufi, yang didakwa ahli sufi sunni. Saya tahu Ustaz Iqbal kata, oh saya tak berpegang pada pandangan ini. Ini yang pelik dia. Apa pandangan anda tentang pandangan Imam Ghazali, Imam Ibn Arabi ini? Bagi anda Imam dan Al-Jili ini, what is your view? You cannot just sidestep. Oh, saya tak ikut, saya ambil pandangan ulama lain. You have to be frank of your view. Paling tidak mengaku bahawa ada something wrong, seriously wrong with the akidah of these people. You tak boleh main imamkan semua. Imam Ibn Arabi, Imam Al-Hallaj, Imam, semua main di imam kan. Ini bukan manhaj, ini caca marba, ini rojak. Ini rojak. Okey. Bagi siapa yang nak tahu, konsep al-aqlul awal ini jugalah adalah konsep logos. Okey. Saya nak ceritakan sikit sejarah logos ni dalam sejarah Islam. Apa kekecohan yang telah ia timbulkan dalam sejarah Islam. Saya rasa semua orang tahu tentang kontroversi Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Nak tahu tak punca dia apa? Punca dia konsep logos ni yang datang dari falsafah. Itu punca dia. Golongan Kristian, antaranya adalah Yahya Dimashqi, John of Damascus. Okay? Mereka bertemu dengan ulama-ulama Islam dan mereka masukkan satu syubhah. Mereka kata, kalamul Al-Quran ni kalamullah, betul tak? Kamu kata kalamullah, wahai umat Islam. Dan kalamullah ni qadim, betul tak? Bukan makhluk. Umat Islam kata, yalah betul, Al-Quran ni qadim. Dia bukan makhluk. Tapi sedarkah kamu? Dia tanya kita, sedarkah kamu bahawa dalam Al-Quran Allah namakan Jesus, Nabi Isa, sebagai kalimatuhu? The word, logos, the word. Jadi adakah Isa ini qadim dan bukan makhluk juga? Jadi diceritakan bahawa sebagai ulama jadi pening dan tak boleh nak jawab soalan ni. Ni ada dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti juga, Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Sedangkan perkataan kalimatuhu itu, Isa ni digelarkan sebagai kalimah Allah kerana Allah mencipta melalui kun fayakun. Walaupun semua perkara Allah cipta melalui kun fayakun, tapi Nabi Isa ni special. Dia lahir, dia macam Nabi Adam tu. Allah kata, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kan? Perumpamaan Nabi Isa macam Nabi Adam. Allah sebut kun fayakun, itu kalimah dia. Tapi syubhah yang dilontarkan oleh golongan Kristian ni, dia datang daripada konsep logos itu. Jadi dia nak kata bahawa logos ini qadim, dia tidak ada permulaan dan dia bukan makhluk. Dan Nabi Isa adalah logos.
Nabi Isa adalah logos. Jadi Nabi sebut, sebab tu sesuai panggil dia anak Tuhan. You see the relation. Hari ni bila cerita tentang hakikat Muhammadiyah, Ustaz Iqbal membawa konsep al-ayan ats-tsabitah, bahawa hakikat Muhammadiyah itu tidak lain daripada al-ma'lumat fi ilmillah, maklumat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada masalah mengatakan bahawa semua perkara yang wujud ini berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang mustahil, bahkan perkara yang mungkin berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bila jadi konsep hakikat Muhammadiyah ataupun ayan tsabitah ataupun logos ini, dia datang daripada teori al-wahid la yahzuru anhu illa wahidun. Dia adalah satu ketunggalan. It is an entity. Okay, it is an entity, satu yang terpancar daripada Tuhan. Dan entiti ini ada penjelmaan dia yang paling sempurna. Golongan Kristian kata penjelmaan dia yang paling sempurna adalah Jesus Christ. The manifestation of Logos is in Jesus Christ. Dalam Islam pula, orang kita kata hakikat Muhammadiyah itu penjelmaan yang paling sempurna adalah pada diri Muhammad bin Abdullah. This is the problem. So kalau you Logos, hakikat Muhammadiyah itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, maka bila dia menjelma, satu entiti ini yang menjelma, sebab tu ada orang kata Nabi qadim. Faham tak? Sebab tu ada golongan sufi yang kata nur Nabi itu qadim, Nabi tak ada permulaan. Bahkan Barelwi di India, mereka sampai kata kami tak boleh nak kata Nabi Muhammad ni Allah, kami pun tak boleh kata Nabi Muhammad ni selain Allah. Lihat tak? Dah sampai ke situ. Sebab konsep hakikat Muhammadiyah ni. Sebab konsep Nur Muhammad ni. Dia perlahan-lahan orang Kristian pergi. Tengok apa yang Imam Ghazali sebut dalam Tahafutul Falasifah. Dia kata, ni konsep ilahaini, ya, konsep dua Tuhan di kalangan Majusi dan Manikian, ya. An-nur waz-zalamah, as-sabiq wat-tali. Yang tunggal yang pertama tu melahirkan ataupun terpancar daripada dia tunggal yang kedua. Imam Ghazali kata ini dicuri, akidah ini dicuri daripada Manikian and also Majusi. Dan juga adalah satu kesesatan yang dirampas, yang diambil daripada kalam-kalam ahli falsafah. Fi qawlihim innal mabda' al-awwal 'illah li wujudil aql. Bila mereka mengatakan bahawa punca yang pertama iaitu illah li wujudil aql ala sabil luzum. Maksud dia ala sabilil luzum, bukan khalq, bukan dicipta, tapi terpancar bagaimana cahaya terpancar daripada matahari. Sebab tu kita jumpa kenyataan yang sama dalam kitab Ad-Durrun Nafis oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Dia kata benda sama. Dia kata hakikat Muhammadiyah ini ataupun Nabi Muhammad Nur Muhammad ini bagaikan cahaya dan Allah adalah matahari itu. Dia terpancar. Dan dia terus terang mengatakan bahawa tak boleh nak kata Nabi Muhammad itu Allah, tak boleh nak kata Muhammad ni selain Allah. Tengok, it's the same thing. Benda ni dah ada termasuk jawi kita. Okey, dia dah kitab-kitab jawi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ulang lagi sekali, saya bercakap tentang teori ini secara umum. Okay? Dan teori ini sudah meresap masuk ke tanah Melayu. Ada yang kata, Ustaz, sanad orang tu bukan dari India yang sedia ada. Saya tak kata tentang Barelwi saja. Saya dah bawa kitab daripada Durrun Nafis tersebut. Adakah kita bersetuju bahawa Nur Muhammad ini bagaikan cahaya terpancar daripada matahari dan Allah itu mataharinya? Maksud dia bukan khalq, bukan dicipta. Dia pancaran. Maksud dia the same essence. Sama zat. Sama zat. So ini sangat berbahaya. This is very very dangerous. Jadi Ustaz Iqbal kena nyatakan pendirian anda. You tak boleh elak kata, oh ni bukan pendirian saya. Why? Kenapa ini bukan pendirian awak? Ini Syekhul Akbar ni. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Baik, saya teruskan. Ustaz Iqbal mendakwa dalam ceramah tersebut bahawa sebenarnya konsep hakikat Muhammadiyah ni bukan setakat ada dalam Quran dan Sunnah, ada juga di dalam kitab Ilmul Kalam, kitab-kitab Ilmul Kalam. Lalu beliau mendatangkan kenyataan daripada Imam An-Nasafi dalam Aqid An-Nasafi, haqaiqul asya' thabitah wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastaiyah. Dia kata tengok, haqaiqul asya' itulah adalah al-ayan thabitah. Ini pada saya adalah satu ketidakjujuran Ustaz Iqbal di sini. Okey. Ulama-ulama akidah kalam yang menafsirkan atau mensyarahkan Aqid An-Nasafi itu, setahu saya tidak ada seorang pun yang membawa kepada konsep al-ayan ats-tsabitah. Kenapa? Kerana mereka tahu konsep al-ayan ats-tsabitah berkait rapat dengan konsep logos, berkait rapat dengan konsep al-wahid la yasduru anhu. Unstable connection. Tak apalah, sikit-sikit tu biasalah kan. Okey. Aqif kata majaz. Apa benda yang majaz tu? Kena jelaskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tadi saya tengah cerita? Okey. Jadi konsep inna haqaiqul asya' thabitah. Helmi JV, anda you don't know what you're talking about. Okay, saya dah berikan rujukan. Okay, kalau kamu nak kata tentang akidah kamu seorang, I'm not talking about your own akidah seorang-seorang. I'm talking about this theory in general. Fahamkan saudara Helmi JV. Okay, saya bercakap tentang teori ni secara umum. Saya bukan cakap tentang akidah awak. Dan awak tak ada hak untuk kata kami semua ni merujuk kepada siapa? Kami ni merujuk kepada siapa? Kan? Anda bercakap mewakili semua sufi satu dunia kah? So be careful. Cakap betul-betul saudara Helmi JV ya. Jangan main komen saja. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi konsep haqaiqul asya' thabitah ini, sekali lagi saya tekankan, dia adalah berkenaan dengan epistemologi. Okey. Siapa Imam kritik, Imam An-Nasafi sedang mengkritik golongan sufastaiyun yang menafikan bahawa hakikat satu perkara itu sabit tetap. Mereka mendakwa ia boleh berubah-ubah. Ia boleh berubah-ubah berdasarkan akidah seseorang. Ini salah satu mazhab dalam akidah sufastaiyah itu. Itu salah satu mazhab. Jadi Imam An-Nasafi nak mengkritik benda tu. Dia kata tak, hakikat satu perkara itu sabit, dia tidak berubah-ubah. Bercanggahan khilafan li sufastaiyah. Tiba-tiba Ustaz Iqbal kata, oh inilah konsep hakikat Muhammadiyah. Konsep hakikat Muhammadiyah adalah berkenaan dengan ontologi, berkenaan dengan satu penyataan dataran kewujudan dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengait-ngaitkan, memang tidak bercanggahan, tetapi ia bukan dalil untuk menyokong ayan thabitah. Sebab itu dakwaan pertama Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal nak katakan bahawa dah ada dalam ilmu kalam. Sebenarnya tidak ada kaitan. Dia bercanggah ataupun tidak, itu lain cerita. It does not support your theory. Seperti yang saya katakan tadi, ulama kalam sedar akan konsep al-wahid la yasduru anhu illa al-wahid. They know about that. Dan konsep ayan ats-tsabitah dan hakikat Muhammadiyah berkait dengan konsep al-wahid la yasduru illa al-wahid yang ditolak oleh ulama Asy'ariyah. Jadi Ustaz Iqbal tak boleh suka-suka mengait-ngaitkan macam tu. Dan dia kena jawab isu al-wahid la yasduru anhu illa al-wahid itu. So ini apa yang dibuat oleh Ustaz Iqbal ni, ini teknik rojak ataupun menempel-nempel. Apa yang sesuai dengan teori dia ambil, yang tak sesuai dia tolak. Lepas tu dipasang-pasang-pasangkan jadi satu teori. Ini tak jujur, ini tidak mengikut disiplin ilmu. Okey. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau menukil daripada kalam Syekh Abu Bakar bin Salim As-Saqaf. Okey, Ustaz Iqbal mendahulukan kalam habaib daripada Hadramaut. Okey.
dan letakkan kalam ulama-ulama kalam last sekali. Ini kita nak kena faham lah kenapa. Minta penjelasan Ustaz Iqbal, kenapa kamu buat begitu? Okey, sejak bila ulama-ulama Hadramaut dianggap dalam dunia Islam sebagai rujukan pertama dalam bidang akidah? Okey, saya kata tadi benda ni bukan sekadar isu tasawuf, dia isu akidah juga sebenarnya. Jadi kenapa diletakkan mereka di tempat yang lebih tinggi daripada ulama kalam, kan? Ataupun ulama akidah, sedangkan ini isu akidah. Nak cakap tentang tasawuf kemudian, lepas sabitkan akidah dia dulu, lepas tu baru nak bawa ke tasawuf, silakan. Ini bab akidah tak lepas, terus nak melompat ke tasawuf. This is not right. Jadi kalam Habib Abu Bakar bin Salim As-Sakaf ni, kita lihat dalam kitab dia Mi'rajul Arwah wal Manhajul Waddah. Okey, Habib Abu Bakar jelas dia mengambil jalan sufi falsafi, bahkan menggunakan kalam-kalam ahli falsafah. Contoh, mengatakan bahawa ilmuhu ta'ala ainu dhatihi, ilmu Allah adalah ain zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mengikut akidah Asy'ariyah, sifat Allah adalah bidzat, kan? Dia sifat zaidah, sifat zaidah, satu sifat tambahan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. La hiya huwa wa la hiya ghairuh. Dia bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan selain zat Allah subhanahu wa ta'ala. Macam sifat saya ini bukan saya dan bukan selain saya. Tapi nak kata dia ainu zatihi, itu adalah pendirian falasifah dan pendirian Mu'tazilah, kan? Jadi kenapa Ustaz Iqbal mengambil pandangan yang syaz ini sebenarnya? Okey, mengambil pandangan yang syaz. Dan kalau lihat dalam muka surat ini, dia bercakap tentang insan kamil. Wa natijatul insan kamil al-alam al-kabir. Ini dia bawa konsep mikrokosmos. Mikrokosmos yang diceritakan dalam Kabbalah ada, ya, dalam aliran-aliran esoterik, occultish, dalam aliran-aliran lain ada cerita tentang alam kabir ini. Mustamilun ala ma fihi min al-haqa'iq kullaha. Bal hiya ainuhu min wajhi ta'ayunin min haitsu 'uluwi martabatihi. Ini merujuk juga kepada insan kamil ini sebagai ain Allah Subhanahu wa ta'ala. So, ini bukan jalan Asy'ariyah. Ini bukan jalan Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah tak akan bercakap seperti ini. Okey. Bagi siapa yang mendalami akidah Asy'ariyah, kamu boleh baca. Ni muka surat 206, Mi'rajul Arwah wal Manhaju Al-Waddah. Okey. Kemudian Ustaz Iqbal membawa kalam Abdul Ghani An-Nabulsi. Okey. Abdul Ghani An-Nabulsi, kalau kita lihat kenyataan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdul Ghani An-Nabulsi, dia sedang mempertahan konsep ayan thabitah ni. Dia nak kata bahawa ayan thabitah ni tidak bercanggahan konsep haqaiqul asya' thabitah dalam aqaid nasafi. Pertama sekali, Abdul Ghani An-Nabulsi bukan otoriti dalam bidang akidah. Okey. Kita sebagai bermazhab Asy'ariyah tidak menjadikan dia otoriti langsung dalam bab akidah. Dalam bab akidah Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma di sini pun dia tidak menyokong pandangan Ustaz Iqbal. Dia hanya mengatakan tidak bercanggah. Dia tidak kata menyokong. Menyokong is something else. Dia kata tidak bercanggah. Dan dia nak menjelaskan dekat sini bahawa al-a'yan ats-tsabitah itu, okey, seperti kenyataan yang popular di kalangan sufi wujudi, al-a'yan ats-tsabitah ma syammat raihatul wujud. Jom pun bawa kewujudan. Maksud dia apa? Maksud dia kewujudan a'yan tsabitah pada alam khariji ini selepas ditajallikan, wujud mereka sendiri tak ada. Wujud mereka adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak faham, mengikut kerangka akidah Asy'ariyah, kalau jujur, kalau nak guna kerangka Asy'ariyah, ini mendakwa bahawa tak ada satu perkara dalam dunia ni qaimun binafsihi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qaim binafsihi. Selainnya bukan qaim binafsihi. Cumanya kerangka wujudiyah Abdul Ghani An-Nabulsi ni menggunakan konsep wujud, kan, bahawa setiap wujud itu adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya wujud dengan wujud Allah.
kan, handphone saya wujud dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada yang bersifat wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menyokong pun sebenarnya, tidak menyokong, dia hanya kata tidak bercanggahan, tapi bukan menyokong. Dan saya dah membuktikan tadi bahawa sebenarnya dia tidak selari, okey, dia tidak selari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, okey, Ustaz Iqbal ada kata, adapun kefahaman saya hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad, okey, sekejap. Okey, al-haqiqah Muhammadiyah adalah adam mahab, ketiadaan murni di luar sifat ilmunya, di luar sifat ilmu ni sekarang ni. Dan ini sangat berkaitan dengan nukilan-nukilan yang dibawa oleh Ustaz Iqbal selepas ini. Contoh kalam Syekh Yusuf Makassar mengatakan bahawa la-ayana thabitah itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Iqbal kata dia bukan dalam ilmu Allah, di luar sifat ilmunya. So, ini adalah antara pencanggahan yang dibawa oleh Ustaz Iqbal. Baik. Kemudian Ustaz Iqbal membawa satu kaedah, banyak kali diulang dalam jawapan balas dia. Dia kata, tapi tidak ada maniak, tidak ada penghalang untuk menerima Rasulullah SAW sebagai cahaya, dan cahaya hissi, cahaya fizikal, dan Nabi sebagai cahaya yang pertama, sebagai makhluk yang pertama. Dia kata tidak ada maniak, tidak ada penghalang. Saya nak tanya, kaedah ni dia dapat daripada mana? Isu akidah, boleh ke kita kata la maniak? Isu akidah kena ada isbat dengan dalil dulu. Tak boleh nak kata, tapi tak ada yang mustahil kan untuk percaya untuk ini bukan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak percaya kepada sesuatu dalam bab akidah kita, akidah-akidah yang besar, mesti ada dalil. Tak boleh main, tapi tak mustahil. Inilah golongan-golongan yang percaya pada artifak-artifak ni, ataupun golongan kon-artis ni, sebab mereka menggunakan tak mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil ini rambut Nabi, tak mustahil ini peluh Nabi, tak mustahil. Tak boleh. Benda-benda macam ni kena isbat dulu, bukti. Dia bukan main tak mustahil, tak mustahil. Ustaz Iqbal main banyak tak mustahil. Kemudian Ustaz Iqbal menukil daripada Ismail Haqqi, Ismail Haqqi Al-Bursawi. Dia kata kalam Ismail Haqqi ni menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang pertama. Padahal dalam kalam dia ini tidak ada disebut pun Nabi SAW adalah ciptaan yang pertama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan mutlaqatan tammatan kamilatan 'ammatan syamilatan jami'atan muhitah bi jami'il muqayyadat min ar-rahmah al-ghaibiyah wa syahadati al-'ilmiyah wal 'ainiyah wal wujudiyah wa syuhudiyah was sabiqati al-lahiqati wa ghairi zalika lil 'alamin jama' awalim dhawil 'uqul. Nak kata dekat sini bahawa rahmat Nabi ni merangkum semua perkara. Kemudian dia kata lazima an yakuna afdala min kullil alamin. Maka Rasulullah SAW ni sepatutnya menjadi daripada sekalian alam. Afdal bukan bermaksud yang pertama. Sesuatu yang afdal boleh datang kemudian. Kan? Jadi kalam yang digunakan oleh Ustaz Iqbal ni tak ada pun menunjuk bahawa Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama. Dan banyak kali Ustaz Iqbal buat istilah seperti ini. Penulis ataupun hadis ataupun nukilan kalam ulama tu tak cakap pun benda tu. Nanti saya tunjukkan lagi bukti. Kemudian Ustaz Iqbal mendakwa bahawa orang yang pertama yang bercakap tentang Nur Muhammad ni sebagai makhluk yang pertama bukan Al-Hallaj tetapi Sahal At-Tustari. Okey, mungkin ni boleh kita perbincangkan. Cumanya Sahal Tustari dengan Al-Hallaj sezaman. Jadi siapa yang mulakan teori dia dulu kita tak pasti. Dan Ustaz Iqbal menukil daripada kitab tafsir Sahal At-Tustari. Dan seperti yang diketahui, Sahal At-Tustari tidak menulis. Dia tidak menulis buku kalau tidak silap saya. Dan kitab tafsir Sahal Tustari itu adalah tulisan anak kepada murid dia, Abu Bakar Al-Baladi kalau tak silap saya.
dia nukil daripada ayah dia, dan ayah dia tu adalah murid kepada Sahal Tustari. Kemudian dia kumpulkan tafsir-tafsir Tustari di dalam kitab dia Tafsir Tustari. Jadi siapa yang cakap tentang Nur Muhammad dulu sekarang ni, tak boleh nak kata confirm bukan Al-Hallaj, dan saya pun tak boleh nak kata confirm bukan Tustari. Tapi Al-Hallaj menulis kitab dia Tawasin, dan kitab Tawasin ada cakap jelas-jelas tentang Nur Muhammad sebagai cahaya yang pertama dan punca segala makhluk. Jadi kelihatan di situ lebih sabit sebenarnya dinisbahkan kepada Al-Hallaj yang pertama-tama sekali bercakap tentang Nur Muhammad. Okey, tapi boleh jadi juga yang mulakan adalah Sahal Tustari, tapi tidak ada bukti yang konkret. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian Ustaz Iqbal beristidlal dengan Syarhul Mawahib Al-Ladunniyah, kan? Syarah kepada Al-Mawahib Al-Ladunniyah yang ditulis oleh Al-Qastallani. Ada satu fakta menarik tentang Al-Qastallani ni. Okey. Ni saya وهناك أمر آخر مهم وهو أن الشيخ القسطلاني الذي أصر في كتابه المواهب اللدنية على أسبقية النور المحمدي على كل شيء قد عاد وغير موقفه. Okey. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, okey, Syekh Al-Qastallani ni bertegas bahawa Nur Muhammad adalah yang pertama. Tetapi kemudian lepas tu dia tukar pendirian. Waqtara fi Irsyadis Sari. Selepas dia tulis Mawahib Al-Ladunniyah tu, dia ada kitab yang terkemudian yang bertajuk Irsyadus Sari. Di dalam tu dia cakap lain pula. Ala kulli syai' asbaqiyatul ma', bukan nur, tetapi adalah air. Airlah punca sekalian makhluk. Dan memang ada hadis sahih. Khuliqa kulli syai'in min ma'. Dicipta semua perkara daripada air. Jadi takkan Ustaz Iqbal nak kata, oh air pun cahaya juga, main semua cahaya, kan? Wifi router pun cahaya, itu cahaya, ini cahaya. Tak bolehlah macam tu, kan? So Al-Qastallani menukar pandangan dia. Jadi pandangan dia yang terakhir adalah air itu adalah makhluk yang pertama sekali. Okay, dan daripada air itu dicipta segala-galanya. Takkan nak kata Nabi SAW tu air pula, Nur Muhammad tu pula ada air. Ini adalah satu usaha untuk menarik-narik dalil. Kalaulah Ustaz Iqbal buat macam tu, dia adalah usaha yang menarik-narik dalil. Jadi tak boleh nak guna Al-Qastallani sebab dia tukar pendirian dia. Dia tukar pendirian dia. Apa hadis tu tadi? Min hadis Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini anbi'ni an kulli syai'. Qala kullu syai'in khuliqa min ma'. Okey, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Abu Hurairah kata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bila melihat engkau, hati aku jadi tenang dan sejuk mata aku. Anbi'ni an kulli syai', tell me about everything. Qala kullu syai' khuliqa min ma'. Nabi pun kata setiap perkara itu dicipta daripada air. Okey. فهنا علق القسطلاني قائلا هذا يدل على أن الماء أصل لجميع المخلوقات. Ini menunjukkan bahawa air adalah asal kepada semua makhluk. Dalam Mawahib Ladunniyah dia kata Nur Muhammad, tapi dalam Irsyadus Sari tak sebut pun pasal Nur Muhammad. Okey, tak sebut pun pasal Nur Muhammad. Kemudian Ustaz Iqbal menukil daripada tafsir Muqatil. Muqatil ni 150 Hijrah. Dan di dalam itu ceritakan bahawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul konsep Nur Muhammad ni yang diambil daripada Al-Quran tu memang ada. Saya dah kata daripada awal. Qad ja'akum minallahi nurun, memang ada ulama yang tafsirkan sebagai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have no issue with that. Tapi bagi nak mendakwa dia awal makhluk dan makhluk semua datang daripada dia,
itu penambahan, itu tidak ada. Okey, itu tidak ada. Jadi dalam tafsir Muqatil ni kita lihat apa yang Muqatil sebut sebenarnya. Okey. Sebenarnya Muqatil dia menjelaskan ayat Allah nurus samawati wal ard. Masalu nurihi. Nurihi itu dia merujuk kepada masal nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menceritakan bagaimana cahaya itu berpindah-pindah daripada surbi Nabi Ibrahim, berpindah-pindah sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengah cerita tentang nur ala nur, nurun nubuwah ala nurin nubuwah. Okey, dia tak cakap pun di situ bahawa Nur Muhammad sebagai awal makhluk dan segala ciptaan dicipta dari Nur Muhammad. Jadi tidak boleh ya, dan tidak jujur menggunakan dalil ini untuk mengisbat yang dibawa. Kamu kena jelas konsep Nur Muhammad yang kamu bawa ni apa sebenarnya. Bukan setakat Nabi itu cahaya, tetapi cahaya itu adalah cahaya pertama, makhluk pertama yang Tuhan cipta. Dan daripada cahaya itulah dicipta segala-galanya. You have to be very clear. That's what you meant. Jangan ambil yang pertama saja bila sesuai dengan dalil. Bila kena dengan dalil, ambil semua. Bila tak kena dengan dalil, ambil yang bahagian yang pertama sekali. Okay, this is not ilmiah. Itu bukan cara yang betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Saya jelaskan tadi bahawa masalah kita adalah bila seseorang tu mendakwa Nabi SAW itu, cahaya dia itu adalah cahaya makhluk yang pertama di atas sekalian makhluk, bahkan lebih tinggi, lebih awal daripada Arash, lebih awal daripada Lauh Mahfuz, lebih awal daripada malaikat dan sebagainya, dan segala-galanya tercipta daripada Nur Muhammad itu. That's our problem. Dan kami iktiraf dan kami akui ada hadis-hadis seolah menunjukkan bahawa Nabi adalah Nabi yang pertama dari segi penciptaan. We don't have a problem with that. Okay? Kita tak ada masalah mengatakan bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang pertama yang dicipta. Tetapi yang diutuskan terakhir. Memang ada dalil. Okay? Walaupun dalil itu tidak berapa kuat. Tetapi tak ada masalah. Kita keep in view. Tapi mendakwa bahawa dia makhluk pertama dan segala-galanya yang tercipta daripada dia, that's a totally different story. Okay? Itu cerita lain. Kemudian Ustaz Iqbal membawa kalam Imam Ahmad bin Hanbal bila mensyarahkan hadis waja'altuka fatihan wa khatiman. Waja'altuka fatihan wa khatiman. Ustaz Iqbal mendakwa Imam Ahmad dalam As-Sunnah oleh Imam Abu Bakar Al-Khallal meriwayatkan bahawa beliau berkata maksud Fatih adalah dalam hadis ini adalah kewujudan alam ini dibuka menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cek kitab Sunnah Al-Khallal, kami tak jumpa hadis ini dan kami tak jumpa kalam Imam Ahmad ni. Mungkin Ustaz Iqbal boleh kongsi screenshot dia. Okey, kami tak jumpa. Okey. Ini lagi satu. Ni pentadlisan daripada Ustaz Iqbal. Tengok mereka ni tak ada dalil Al-Quran yang jelas. Tak ada dalil sunnah yang jelas. Mereka takwilkan dengan takwil yang jauh. Okey. Ayat Quran, sunnah Nabi. Lepas tu diambil kalam ulama. Kalam ulama pun mereka tahrifkan. Saya mohon maaf, ini dah sampai level tahrif. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Okey, baca terjemahan. Saya bacakan terjemahan yang ditulis oleh Ustaz Iqbal. Alam ini adalah umpama jasad dan rohnya ialah kenabian Rasulullah SAW. Dia letak bracket Rasulullah SAW. Maka tanpa rohnya, jasad itu tidak akan ada dukungannya. Kerana itu, bila tidak ada langsung kesan kenabian sallallahu alaihi wasallam, ni bracket oleh Ustaz Iqbal ya, bumi akan bergoncang, makhluk yang berada di atasnya akan binasa. Maka tidak ada dukungan untuk hidup alam melainkan dengan kesan-kesan nubuwah. Okey, kalau kita rujuk kepada teks asal Miftah Darus Sa'adah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bukan bercakap tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap tentang konsep kenabian secara umum. Bahawa tanpa kenabian, kalau Allah tidak utuskan para nabi, mati alam ni. Seolah-olah macam jasad tanpa roh. Tapi Ustaz Iqbal meletak bracket itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia dapat ni saya tak tahu. Ibn Qayyim tak cakap pun benda tu. Ibn Qayyim tak ada tulis benda kat Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dia cakap tentang konsep nubuwah. Ini satu penambahan yang tidak ada. So minta Ustaz Iqbal cek balik benda ni. Jangan sampai kita nak mempertahankan aliran kita, kita main capai apa yang kita nak capai, kita capai. Lepas tu kita pusingkan kepada makna yang kita nak. Letak bracket pula tu Rasulullah SAW. Siapa yang syarahkan begitu? Adakah Ustaz Iqbal sendiri? Sedangkan Ibn Qayyim tidak ada sebut pun. Dia cakap tentang umum nubuwah itu adalah roh kepada alam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang ni kita beralih kepada kenyataan Ustaz Iqbal. Dia kata begini, tidak ada seorang ulama tafsir pun yang menyatakan Nur Muhammad di sini, iaitu dalam surah Maidah, okey, qad ja'akum minallahi nurun. Tak ada seorang ulama pun, Ustaz Iqbal kata, ulama tafsir pun yang kata nur di sini hanya sekadar nur maknawi dan menolak sebarang penafsiran nur hissi. Ini tak betul. Okey, kalau kita rujuk tafsir Ibn Kathir, tafsir Az-Zamakhsyari, dia orang kata qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur dan kitab mubin tu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Dua-dua merujuk kepada Al-Quran. Tak ada sebut langsung tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kena jujur cakap benda ni. Ustaz Iqbal seolah-olah yang ingin menggambarkan bahawa tak ada ulama pun tolak konsep nur hissi ni. Ini konsep tak ada ulama tolak, tak mustahil. Ini bukan manhaj ilmiah. Okey, dia nak kena isbat. Dia bukan tanya ada manik ke tak ada manik. Bukan, kita tanya dia ada isbat ke tak. So dalam tafsir Ibn Kathir kata nur merujuk kepada Quran, kitab mubin pun merujuk kepada Quran. Tak ada cerita Nabi dekat dalam tu. Zamakhsyari pun menafsirkan begitu. Dan kalau kita buka tafsir Ibn Ashur, Al-Qurtubi, Al-Baydawi, At-Tabari, semua dia orang menafsirkan nur Nabi SAW tu sebagai nur maknawi, iaitu apa? Nur hidayah, kan? Nabi SAW membawa cahaya hidayah, Nabi SAW membawa Islam. Kalaulah isu Nabi cahaya ni adalah satu yang diterima oleh majoriti umat Islam, jumhur ulama kita, sudah tentu ulama-ulama tafsir yang mu'tabar ni dah mendahulukan tafsiran itu. Nur kat sini adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia orang keduakan pandangan tersebut. Mereka meletakkan yang pertama sebagai nur maknawi itu. Sebagai nur maknawi. Apatah lagi hissi. Hissi cerita lain pula. Mendakwa bahawa Rasulullah SAW itu adalah nur secara jasmani, physical light. Nampak tak? Penambahan-penambahan. Ini satu pelampauan. Kalau tak kekang ni, dia akan sampai masuk longkang, saya kata. Okay, dia akan masuk ke dalam longkang. Benda yang asalnya kiasan tiba-tiba diambil secara hakiki. Sama macam konsep the Son of God dalam Bible, asalnya adalah kiasan saja. Tapi akhirnya diambil secara hakiki. Itulah satu bentuk ghulu, tatarruf. Dekat sini pun sama. Konsep Nur Muhammad SAW ini yang ada dalam Al-Quran, jumhur ulama menafsirkannya sebagai Nabi SAW itu nur maknawi. Ia memang merujuk pada Nabi Muhammad, tapi nur maknawi. Bukan jasad Nabi itu cahaya, gigi Nabi cahaya, bulu badan Nabi cahaya, badan Nabi cahaya. Nur hissi, nur jasmani, nur fizikal. Bukan itu. Jadi benda majas dah jadi benda hakiki pula sekarang ni. So be careful. Nampak benda enteng. Konsep nur ni berbahaya. Nur ni nama Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita salah faham. Nur ni nama Allah. Kalau kita kata Rasulullah SAW juga nur dan semua benda adalah nur, dia membawa kepada apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah sahaja nurus samawati wal ard. Ini tak kita masukkan Nabi SAW, masukkan segala-galanya dalam nur. Sedangkan kita boleh saja faham sebagai nur maknawi. Ni tak ditukar jadi nur hissi pula. Jadi benda majas jadi hakiki. Lepas tu dakwa la mani' ala mani'. Tak boleh macam tu. Okey. Sekarang ni isu Nabi tidak ada bayang-bayang dan sebagainya. Ini satu
Hara, ya. Akhrajal Hakim At-Tirmizi. Ini saya ambil daripada website alukah.net, ya. Saya tengok kajian ni agak baik. Mereka nukil daripada Hakim Tirmizi bagi yang mendakwa bahawa Nabi SAW ni tidak ada bayang-bayang. Ini diambil daripada Al-Hakim At-Tirmizi. Anna Rasul SAW, dengan sanad dia, anna Rasul SAW lam yakun yura lahu zillun fi syamsin wala qamar wala athara qada hajah. Nabi SAW ni tidak terlihat bayang-bayang dia di bawah, sama ada Nabi di bawah matahari ataupun di bawah bulan, dan buang air dia tak ada kesan. Buang air dia tak ada kesan. Orang kita boleh jumpa hadis dalam kitab dia, oh ni mesti betul. Tengok apa Imam Suyuti kata, Al-Khasa'is Al-Kubra. Dia kata Abdul Rahman bin Qais Az-Za'farani, salah seorang perawi dalam sanad ni, kadzab wadda'. Kadzab ni penipu dan banyak palsukan hadis. Dia penipu dan banyak palsukan hadis. Lagi satu, hadis ni memang mengarut. Kerana apa? Dia dakwa bahawa qada hajat Nabi tidak ada kesan. Apa maksud dia? Kan? Bukankah terdapat hadis yang jelas seorang isteri Nabi SAW terminum air kencing Nabi SAW? Sebab Nabi letak dalam botol dekat dalam rumah dia. Malam-malam isteri dia haus, pergi ambil, ingat air, terminum. Jadi kalau tak ada asar, yang dia minum tu apa? Adalah najis yang keluar daripada Nabi SAW. Tapi najis kita sama, najis dia sama dengan najis kita tu, tak ada orang tahu. Lepas tu isu darah bekam Nabi SAW. Kan ada seorang sahabat minum darah bekam Nabi. Yang dia minum tu darah ke cahaya? So very problematic. Benda ni akan jadi, agama kita ni jadi khurafat. Darah tu darah lah, darah Nabi SAW. Tapi mungkin darah Nabi tu darah yang terbaik. Tak semesti macam darah kita exactly. Hanyir macam darah kita, mungkin ada tak hanyir dan sebagainya. Itu kita tak ada masalah. Dia berbeza dari segi apa kita kata martabat, bukan dari segi mahiyah. Kita dari segi hakikat, tetapi berbeza dari segi martabat. Martabat. Dia manusia, kita manusia, tapi dia manusia yang kualiti yang pertama, kita kualiti yang bawahan. Tapi kalau kata Nabi SAW itu cahaya fizikal, dan it's problematic. Lepas tu menggunakan hadis di mana Nabi doa, jadikan apa, darah aku cahaya pada darah aku, cahaya pada tulang aku. Lepas tu Nabi kata waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Tak ada masalah pada hadis tersebut. Kenapa kita tak boleh ambil hadis tersebut secara yang mudah difahami? Kita semua minta jadi cahaya. Kan, hari-hari dalam surat khabar, dalam puisi, dalam buku orang kata dia ni cahaya, ulama ni cahaya, kan, agama Islam cahaya. Semua orang faham maksud dia apa. Tapi kenapa bila Nabi SAW doa waj'alni nura, oh ini nur hissi, ini nur fizikal, kenapa melompat sampai ke situ? Maksudnya Nabi minta jadi cahaya, cahaya atas cahaya, tambahkan cahaya Nabi SAW. Dan Nabi memang cahaya, tapi tawaduknya Nabi minta lagi supaya kita pun ikut. Kita pun ikut. Kita minta Allah supaya kita dapat jadi cahaya, mencahayai hidup kita sendiri, hidup orang lain. Cukuplah berhenti dekat situ. Ni nak jadi cahaya fizikal pula ni. Dah kenapa? Kan? Memang betul kadang-kadang kita lihat pada wajah ulama cahaya, kan, nampak cahaya tu cahaya ini. Cakaplah ada cahaya pada wajah dia. Jangan kata dia tu cahaya. That's another matter. Kan, muka dia bercahaya, badan dia bercahaya, gigi dia bercahaya. Jangan kata gigi dia itu cahaya. Cukuplah kata gigi dia bercahaya ataupun berkemilau, kan, atau dahi dia tu bercahaya. Cukuplah ke situ. Kenapa melompat terus kepada dia adalah cahaya itu sendiri, cahaya yang hissi. Lepas tu gunalah mani' tak boleh. Bahkan ada hadis sahih yang mengisbatkan Nabi ada bayang-bayang. Okay. Kalau Nabi cahaya, dia tak ada bayang-bayang. Tapi Nabi ada bayang-bayang. Okey. Ni hadis diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Okey, dan juga Al-Ajurri, Tabrani, Muhammad Al-Maqdisi, Al-Hakim, At-Tahawi. Apa hadis dia? Hadis dia panjang. Kita ambil syahid dia saja. Ni satu berlaku dalam solat Nabi SAW. Nabi kata summa uridat alayya an-nar baini wa bainakum hatta ra'aitu zilli wa zillakum.
kan, dipaparkan kepada aku api neraka, kan, baini wa bainakum hatta ra'aitu zilli wa zillakum, sehinggalah aku melihat bayang-bayang aku dan bayang-bayang kamu. Yang Nabi sebab dia ada bayang-bayang dekat sini. Okey, lepas tu lagi satu hadis, ya, dia dari riwayat Imam Ahmad. Okey, min hadis Sabit an Sumayyah atau Shamithah, falamma kana syahr Rabi'il Awwal dakhala 'alayha, Nabi SAW masuk ke rumah siapa? Zainab. Tapi sebelum Nabi masuk tu, Zainab dah ternampak bayang-bayang orang. Okey, inna hadha la zillu rajulin. Zainab nampak bayang-bayang tu, Nabi kata ini bayang-bayang seorang lelaki. Wa ma yadkhulu alayhi Nabi SAW, faman hadha? Fadakhala Nabi SAW. Nabi tak masuk lagi, sampailah Zainab tanya, siapa ni? Maka Nabi masuk. Zainab nampak bayang-bayang Nabi SAW. Banyak lagi hadis, para sahabat nampak bayang Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW berteduh, kan, di bawah bayang-bayang pokok dan sebagainya. Jadi cerita Nabi tak ada bayang-bayang ni, memang perawi dia adalah pemalsu hadis. Sepatutnya daripada kes artifak ni, umat Islam Melayu kita sedarlah, sebenarnya penipu-penipu, pemalsu-pemalsu ni ada di mana-mana. Okay, so we have to be very careful. Jangan kerana cinta kita jadi bodoh, ya. Jangan sampai macam tu. Baik. Okay, hadis nampak cahaya di celah gigi Nabi SAW. Kita lihat hadis ni pula. An Ibn Abbas qala, kana Rasulullah SAW aflaja saniyatain, idza takallama ru'a kan nuri yakhruju min bain sanai. Hadis ini dakwa bahawa Nabi SAW dua gigi depan ini ada renggang sikit. Okey, idza takallama, bila Nabi SAW cakap, terlihat cahaya yang keluar daripada antara dua gigi tersebut. Kita tengok ulama menilai hadis ini. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Baihaqi fid Dalail min hadzal wajh wa huwa hadithun dha'if. Okey, lianna Abdul Aziz bin Amran al-ma'ruf bi ibn Abi Thabit matruk kathirul ghalat. Salah seorang perawi dia, okey, Abdul Aziz ibn Amran ni, yang dikenali sebagai Abi Thabit, matruk, dia orang yang ditinggalkan hadis dia. Okey, sebab dia banyak salah. Balam yakun min ahli hadis, dia bukan seorang syair sahaja, penyair, dan buku-bukunya tu dibakar. Buku-bukunya dibakar. Qala Ibnu Ma'in laisa bisiqah, dia bukan orang siqah. Zahabi pula kata dhaif jiddan, dia lemah sangat dalam meriwayatkan hadis. Bukhari pula kata munkarul hadis, hadisnya tu diingkari, ditolak. Okey, la yuktabu hadithu, tapi munkarul hadis ni ada istilah khas ni dalam ilmu mustalah hadis. Wa qala An-Nasa'i matrukul hadis, An-Nasa'i kata matruk, hadisnya itu ditinggalkan. La yuktab hadithu, dia punya hadis tidak ditulis. Abu Hatim pula kata dhaiful hadis, munkarul hadis jiddan, sangat munkar. Qala Ibnu Hibban yurwal manakir anil masyahir, dia meriwayatkan hadis-hadis munkar daripada orang-orang yang terkenal. Wa dha'afahu Tirmizi pun mendhaifkan dia, Daruqutni dan selainnya. Jadi hadis-hadis macam ni, okey, jangan kita tengok dalam kitab dia terus kita telan. Ulama hadis dah menilai ini adalah dhaif. Okey, lepas tu nak melompat pula kata daripada hadis ni Nabi SAW adalah cahaya. Tengok tafsiran seorang ulama bernama At-Tibi. At-Tibi menafsirkan jelas, dia kata ini kalam menjelaskan bahawa gigi Nabi yang depan ni sangat bersih sehingga dia talak ataupun berkilau. Macam gigi orang yang gigi bersih, kan, diri di bawah cahaya matahari boleh berkilau. So kenapa kita tak mau ambil makna yang zahir tersebut, nak terus melompat kepada maksud dia keluar daripada mulut Nabi cahaya, kan? Ini agama kita dah jadi satu agama mystical, occultish. Ditarik mana hadis dhaif ke maudhu ke apa, aku kisah. Quran pun diganyang, hadis maudhu pun diambil. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Lepas tu Ustaz Iqbal menulis berkenaan dengan kesimpulan dia. Dia mendakwa bahawa sidang kalam terburu-buru menyesatkan, okey, sebahagian dari kearifan sufi. Dia banyak ulang kearifan sufi. Saya nak tanya Ustaz Iqbal lah, kan,
Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, apabila dikata dalam kitab Durrun Nafis kan, kandung akidah Hindu, kitab Fususul Hikam terkandung akidah Hindu, Futuhat Makkiyah terkandung akidah Hindu. Adakah Habib Alawi ni terburu-buru, tergesa-gesa? Adakah ulama-ulama yang menegur atau mengkritik akidah hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad ni semuanya terburu-buru? Ini adalah satu, kita kata sebagai satu sangka buruk lah kan. Kata sufi mana sangka buruk kat orang? Ni sangka buruk. Cukuplah berhujah dengan ilmiah kan. Awak tak ada bukti pun mereka tergesa-gesa. Kalau ada bukti tunjukkan. Kami tergesa-gesa, buktikan. Kemudian beliau memberikan peringatan bahayanya mentakfirkan orang dan sebagainya. Betul, isu takfir ini berbahaya. Tapi kalam-kalam kufur yang tersebar di kalangan masyarakat juga berbahaya. Okey, saya nak nukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Man a'ana zaliman atau batilan, dalam riwayat lain, liyudhidha bi batilihi haqqan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Okey, yang menyokong ataupun membantu seorang yang zalim. Zalim ni bukan setakat oppressor, ketua yang zalim, ketua yang zalim, bukan itu saja. Okey, ulama-ulama yang zalim, membawa teori-teori yang zalim ni sesuatu yang bukan pada tempatnya, yang tidak adil. Siapa yang membantu orang-orang seperti ini, okey, supaya dengan kebatilan itu dia dapat menghapuskan yang hak, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW berlepas diri daripada orang seperti itu. Jadi kalam-kalam kufur yang ada dalam kitab Futuhat, ya, dalam kitab Durrun Nafis, dalam kitab-kitab Fusul Hikam dan sebagainya, ini boleh menghapuskan yang hak. Menghapuskan bukan secara hakikat, secara hakikat yang hak tak boleh terhapus, tetapi mengganggu yang hakikat, mengganggu yang hak. Kebatilan ini mengganggu yang hak. Dan golongan yang mempertahankan golongan yang mengganggu yang hak, bukankah termasuk dalam hadis ini? Jadi jangan ada bahaya takfir. Ada bahaya besar juga apabila awak mempertahankan kalam-kalam kufur. Okey, jangan lupa, kena seimbang, kena seimbang. Kemudian dibawa kalam Syekh Yusuf An-Nabhani yang menafikan bahawa konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah ni daripada Neoplatonism. Syekh Yusuf An-Nabhani ini, minta maaf, sebab Syekh Yusuf bukan ulama mutakallimin, dia bukan bidang kalam. Ulama kalam kita dah tolak tentang isu al-wahid la yazru anhu illa wahidun, itu sudah ditolak. Sebab mereka tahu datang daripada falsafah, datang daripada Plotinus, datang daripada Aristotle, sudah ditolak. Macam mana Syekh Yusuf Nabhani pula kata dia bukan datang daripada Neoplatonism, sedangkan bersamaan dia sangat-sangat ketara. Okey, ini penafian yang minta maaf, penafian yang tertolak. Okey, dan penutup dia, Ustaz Iqbal mendakwa bahawa seolah-olah kami di sidang kalam sangat simplistik dengan mendakwa bahawa kalau ada persamaan antara akidah Islam dengan akidah Hindu, akidah Kristian, itu bermaksud Islam ambil daripada Hindu, Islam ambil daripada Kristian. Sedangkan kami tak pernah pun cakap benda tu. Kami tak kata persamaan mesti bermaksud pengambilan. Saya dah cakap banyak kali dengan Ustaz Iqbal benda ni. Saya dah komen dekat dalam posting dia, dia dah respon. Saya dah kasih link tulisan saya. Saya jelaskan, persamaan tidak semestinya bermaksud. Saya tak tahulah dia baca ataupun tidak, atau dia baca tapi degil, wallahu alam bisawab. Ni orang-orang yang duk mengajar masyarakat kita. Okay, you're putting words into people's mouth. Orang tak cakap apa benda tu. Kami meletakkan syarat-syarat yang ketat nak mengatakan bahawa A mengambil daripada B. Syarat dia bukan cakap kena sama je, bukan. Dia kena ada pengakuan pengambilan, kena ada persamaan ketara. Kemudian bila cek dalam Quran dan Sunnah, tak wujud pula akidah itu. Jadi macam-macam syarat untuk kata bahawa Sufi falsafi ambil daripada Hinduism, Sufi falsafi ambil daripada Neoplatonism. Kami bukan kata, oh nampak sama je ambil. Bukan tu yang kami kata. So don't oversimplify our statement. Okay, itu strawman. Kita tak kata pun benda tu. Jadi terlalu banyak kesalahan manhaji, kesalahan ilmi dalam penulisan dan ceramah-ceramah Ustaz Iqbal ini.
Saya minta orang-orang awam yang dengar ceramah dia buat kajian. Tak setuju dengan saya tak ada masalah, tapi at least you kaji supaya dekat akhirat nanti kan, kalau saya betul, awak boleh cakap dengan Allah, ya Allah, saya dah kaji penangan Nudros ni tapi saya dapati salah kan. At least awak dah kaji lah kan, awak dah usaha. Ni tak kaji terus tolak kan. Awak tak boleh baca sumber primer, awak tak boleh baca sumber-sumber yang saya quote, jangan tolak terus. Paling tidak pun KIV saja. Saya tak faham apa yang Ustaz Nur cakap, saya KIV. Jangan tolak, jangan tolak. Okey, jangan tolak dulu. Tapi kalau nak tolak juga itu hak awak, but it's consequences dia kita kena tanggung sendiri. Okey, seperti mana saya akan tanggung consequences pendirian yang saya pegang pada malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok soalan-soalan kalau ada. Nak tanya, maksud sekarang adalah warisan Nabi Adam ke-7. Saya sejujurnya tulisan-tulisan Abu Bakar Muhammad Tahir dekat posting-posting saya, it's impossible to understand. Orang-orang yang berinteraksi akan tengok it's impossible. Anda tak faham apa orang tulis, orang pun tak faham apa anda tulis. Okay, so tak boleh nak komunikasi. It's impossible to communicate. Nur Muhammad yang wujud dalam diri setiap Nabi dan Rasul itu palsu kan? Ada, seolah-olah ada riwayat yang merujuk kepada itu. Okay, macam contoh kata-kata Muqatil tadi. Okay, nur yang berpindah. Maksudnya nur nubuwah tu. Nur nubuwah itu berpindah. Nur nubuwah itu berpindah daripada sulbi ke sulbi. Tapi tak menunjukkan bahawa nur itu adalah makhluk yang pertama dan segala-gala yang cerita daripada nur tersebut. Itu perlu kan hujah yang lain. Okay, awak kena bawa dalil untuk isbatkan perkara tersebut. Itulah Nabi dapat wahyu. Lagi satu isu kalau kita fikirkan, Rasulullah SAW punca segala-galanya, ataupun Nabi SAW telah jadi Nabi sebelum Nabi Adam tercipta. Okey, kita kata benda ni ada dalam riwayat. Tetapi pelik bila Nabi jumpa Jibril, Nabi SAW tu terkejut. Bukan sekadar terkejut, Nabi menggigil. Menggigil, balik lari ke rumah. Zammiluni, zammiluni. Minta diselimutkan. Jadi adakah kita nak kata Nabi dah jadi Nabi sebelum Nabi Adam dicipta, lepas tu Nabi dilupakan? Nabi lupa yang dia Nabi. So dah macam ada khalal dalam cerita dia di situ. Dan Nabi jujur tak tahu yang dia Nabi. Bahkan Nabi syak pada awal dia. Nabi sampai tanya kepada Sayyidatina Khadijah, aku ni okey ke? Kau tengok aku ni okey ke? Kan? Tu yang Khadijah kata, ya Rasulullah, kamu ni orang baik, Allah tak akan mensisihkan orang seperti kamu. Dibawa jumpa Waraqah bin Naufal. Betul, Waraqah bin Naufal mengisbatkan bahawa Nabi SAW adalah seorang Nabi yang datang jumpa Nabi tu Jibril. Tapi kalau kita ikut kisah hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad ni, berlakon yang dia tak tahu dia Nabi. Lepas tu Nabi. Dan adakah Nabi dah tahu dia Nabi sejak dia kecil? Atau umur 40 baru dia tahu? Versi yang rasmi yang kita di negara-negara Islam, jumhur ulama memahami begitu. Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Jadi ini kena kajian lebih lah. Okay. Hadis tentang capal, setahu saya berkenaan dengan capal yang naik ke Lauh Mahfuz tu, itu palsu setahu saya. Kalau salah betulkan saya. Ustaz, what is at stake for them if Nabi SAW bukan cahaya? Abah Rahmat ni Masya Allah orang dia kan. Dia bersembunyi di sebalik lawak-lawak dia, tapi Allah kurniakan dia akal yang baik. Nampak kena angkat sikit. Tapi betul, jujur, soalan yang baik.
Okay, dia kata what is at stake for them if Rasulullah SAW is not light. Apa masalah dia bagi dia orang kalau dia nak nafikan bahawa Nabi ni cahaya? Kenapa susah sangat mereka nak buang benda tu? Kan? What is the problem? Kerana bagi saya, teori hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad ni memang datang dari falasifah. Dia datang daripada golongan Batiniyah untuk merosakkan Islam. Kan? Dan dia dah menyerap masuk ke dalam beberapa tarekat-tarekat. Dan mereka telah menjadi ejen Batiniyah tanpa mereka sedar. Kalau dibuang konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah Ibn Arabi ni, maka banyak benda akan roboh. Sebab konsep hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad ni berkait dengan konsep istighathah, berkait dengan konsep tawassul, berkait dengan konsep Rasulullah SAW ini yang mentadbir alam. Rezeki ada di tangan Nabi SAW, minta terus pada Nabi SAW. Dan konsep nazrah, Nabi tahu semua benda yang berlaku, Nabi melihat semua perkara 24 jam satu hari, Nabi tahu apa kita buat dalam bilik kita. So teori hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad ni dibawa bersamanya satu sistem akidah yang mereka promote. Jadi kalau buang konsep cahaya ni, benda-benda ni semua akan kena buang sekali. Dan kalau kena buang, terbukti jalan mereka itu batil. So that's what they do not want. That's what they do not want. Jadi konsep cahaya ni bukan konsep cahaya saja. Nabi ni awal ciptaan, lepas tu semua keluar daripada Nabi. Dia bawa bersama-sama dengan a whole package of akidah sebenarnya. Okay? Yes, memang ada orang yang dia buang. Sebahagian yang dia tak suka, dia buang. Nampak macam bercanggah jelas dengan akidah Asy'ariyah, dia buang. Macam apa yang dibuat oleh Ustaz Iqbal lah. Dia pick and choose. Dia pick and choose. Ini mengelirukan masyarakat. You guna statement, you guna istilah yang sama, tapi you pick and choose. Orang jadi keliru. Soalannya, apa Muhammadiyah ni? Seperti yang ditanya oleh Abah Rahmat kita, apa keperluan kita kepada konsep Nabi sebagai nur hissi ni? Cukup kita kata nama ana basyarum mithlukum yuha ilai, aku adalah manusia seperti kamu. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nabi Muhammad ni tidak lain kecuali adalah rasul seperti mana rasul-rasul yang datang sebelum dia. Jadi adakah kita nak kata Nabi Isa pun sebenarnya cahaya dari segi fizikal, Nabi Ibrahim pun cahaya fizikal, Nabi Nuh pun cahaya fizikal? Agama apa gini? Dah jadi agama apa ni? Nampak macam nak menghala ke arah Godhead in Trinity. Betul, Mat Usop. Nampak orang awam yang mendengar benda ni, saya tak tahulah Mat Usop orang awam ke tidak. Minta maaf kalau saya terjudge macam tu. Kemungkinan maksud dia orang awam ni bukan yang berkecimpung dalam bidang keilmuan Islam, kan, bukan mengajar agama, tapi boleh faham benda ni. Dan memang inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama yang mengkaji. It come from the concept of logos. Okay? Dan logos ni akhirnya membuahkan Trinity. So ini bukan benda main-main, ini bukan benda kecil. Ini bukan benda kecil. Jangan ingat tak ada usaha untuk menuhankan Nabi, ada. Dan kalau kita tak kekang tafsiran-tafsiran menyeleweng seperti ini, dia akan pergi ke situ. Dia akan pergi ke situ. Syahadah mereka Muhammad Rasulullah Allah itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW. Okay. Bagi siapa yang bersyahadah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammadur Rasulullah itu merujuk kepada Nur Muhammad, bukan Muhammad bin Abdullah, pendirian saya, syahadah tersebut terbatal. Syahadah tersebut terbatal. Sebab yang kita kata Muhammad Rasulullah merujuk kepada Muhammad bin Abdullah. Sebab konsep Nur Muhammad itu seperti yang mereka faham tidak sabit. Macam mana kita sandarkan syahadah kita kepada sesuatu yang tidak sabit? Yang sabit adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah itu. Jadi siapa yang dakwa Muhammadur Rasulullah itu mesti merujuk kepada Nur Muhammad, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Orang seperti ini kena perbaharui syahadah dia. Okay? Kena perbaharui syahadah dia. Ihsan Ilahi Zahir tanya, macam mana kalau teori nur hissi tapi aradi? Boleh kalau kita nak kata Nabi SAW ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kalau kita kata Nabi SAW itu sendiri adalah cahaya. Okey? Hakikat dia adalah cahaya hissi. Kalau kita nak kata secara aradi, maksudnya Allah berikan cahaya. Kadang-kadang sahabat tengok muka Nabi nampak cahaya. Kan? Macam sebahagian ulama, ada cahaya di wajahnya. Okey, berbanding dengan dia cahaya. Itu dua perkara yang berbeza.
Kita boleh kata secara aradi boleh Nabi SAW ada cahaya, tengok badan Nabi ada cahaya. Kan riwayat yang mengatakan dada Nabi SAW tak ada bulu, kan, seolah-olah bercahaya. Ini kita boleh faham. Kan ada orang kulit dia tu sangat bersih, bila kena matahari ke lampu ke dia macam berkemilau, cukuplah faham macam tu. Kenapa sampai boleh nak buat, oh ini menunjukkan Nabi SAW adalah nur secara jasmani. Ini over, ini sudah melampau. Aradi tak ada masalah lah. Bagi saya kalau nak kata nur aradi tak ada masalah. Tapi bukan itu yang mereka maksudkan, ya. Golongan Sufi Wujudi bukan itu yang mereka maksudkan. Okey, mungkin ada yang tanya, Ustaz, bila nak jawab pasal Freemason? Okey, InsyaAllah, don't worry. Saya sebenarnya, Freemason ni, sikit hari ada orang, saudara Amirul Mukminin, dia mengkritik pendirian saya tentang Freemasonry. Bagus, saya lalukan. Dan saya suka cara saudara Amirul Mukminin, dia tidak buat ad hominem, dia kritik secara ilmiah. Benda ni patut dihidupkan, banyakkan lagi. Bagus, very good. Cuma saya, I nak bunuh 3 birds in 1 stone. Saya nak bunuh 3 birds with 1 stone. Maksud dia, saya rancang untuk buat satu seminar tentang Freemasonry dan Sufi Batini. Okay, banyak orang kritik saya, kata apa Ustaz tak ada kena-mengena Freemason. Saya akan tunjukkan nanti daripada sumber-sumber primer. Okey, Amirul Mukminin mengkritik, kata saya tak merujuk kepada sumber autoritatif. Nanti saya pelik dia skip beberapa ceramah saya yang saya rujuk sumber primer. Okey, saya tak tahu kenapa dia tak sebut benda tu. Jadi tak apa, saya melihat pertama sekali saya nak berikan kesedaran kepada orang awam tentang hakikat Freemasonry secara seilmiah yang saya mampu. Okay, beyond conspiracy theories. Itu tujuan pertama. Yang kedua, saya nak jawab saudara Amirul Mukminin. Okay. Yang ketiga, saya nak buktikan bahawa Sufi Batini dengan aliran Freemason sebenarnya adik-beradik. InsyaAllah nanti dalam masa mungkin 2-3 minggu daripada sekarang kita akan buat seminar itu. Kalau nak fokus pada kritikan Amirul Mukminin saja, pada saya small lah, the scope is very small. Kita luaskan. Okay, kita luaskan. Mungkin half a day session saya akan buat online. Macam saya buat isu New Age hari itu. Masuk, bagi saya orang nak pick and choose itu petanda seorang tu cuba nak menipu, mengelak Tai Chi. Inilah masalah dia, kan. Bila dah tak ada dalil jelas daripada Quran, dia ambil ayat qad ja'akum minallahi nur. Itu nur. Padahal ayat tu tak cerita pun nur kat situ, nur yang pertama, lepas tu nur tu, daripada nur tu keluar segala-galanya, lepas tu dia tambah benda tu. Nampak? Benda tak ada ditambah. Lepas tu cari pula hadis maudhu'. Kan? Didakwa ada hadis yang menyokong dalam kitab Talqihul Fudul kalau tak silap saya, ataupun Talqihul Uqul. Tapi saya tak jumpa lagi kita kata takhrij bagi hadis tersebut. Kita tunggu insya-Allah, mungkin Ustaz Iqbal boleh keluarkan takhrij ulama kepada hadis tersebut. Jadi ditarik-tariknya, diguna hadis maudhu', hadis dhaif. Lepas tu hadis dhaif yang tak cakap pun benda tu dia tambah pula. Lepas tu ambil kalam-kalam ulama yang jauh betul. Memang ada ulama-ulama yang mengikut jalan Ibn Arabi. Itu saya tak nafikan. Itu saya tidak nafikan. Tapi mereka bukan rujukan dalam akidah. Nak percaya sesuatu dalam akidah, kena mula daripada Quran, kena mula daripada hadis. Tak boleh terus lompat ke kalam ulama. Tak kira lah siapa ulama tu. Tak kira siapa ulama tu. Mufti Mesir ke, Syekh Sya'rawi ke, bahkan Imam Syafi'i sekalipun. Kalau Imam Syafi'i membuat satu dakwaan akidah yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada masalah untuk kita tolak. Tak ada masalah. Sebab ulama bukan Nabi kita. Ulama penjelas kepada wahyu. Ulama yang membawa hujah kita ikut. Ulama yang tidak bawa hujah setakat buat dakwaan itu kita tak semestinya ikut. Kita kena bezakan dakwaan ulama dengan hujah ulama. Dalam keadaan kita menghormati mereka. Dan menolak pandangan mereka juga boleh termasuk dalam menghormati ulama. Syekh Nazim Haqqani yang orang anggap sebagai wali besar sendiri salah dalam sangkaan beliau ke atas Harun Yahya, dan mengatakan bahawa Harun Yahya adalah seorang yang baik dan penting kerana banyak berdakwah. Sedangkan Harun Yahya selepas itu ditangkap kerana terbabit dalam banyak jenayah. Okey, wallahu alam. Sebab boleh jadi Harun Yahya difitnah. Saya tak mempertahankan Harun Yahya, cuma saya nak kata bahawa kalau kita ambil dari media, dia boleh either or, kan. Kita boleh kata media kata betul, kita boleh kata media buat fitnah ke atas Harun Yahya. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau tengok video-video Harun Yahya yang dengan perempuan tak tutup aurat dan sebagainya, ada satu yang tak kena lah. Sangat-sangat tidak kena. Dan Harun Yahya. Lepas tu Syekh Nazim Haqqani mengiktiraf Harun Yahya sebagai wali besar. Something is not right there.
Something is not right there. Ustaz okey ke tu? Macam penat, memang penat sikit. Ustaz Azam Syari penafsir Syari ke? Dia memang Mu'tazilah lah, tapi dia pakar bahasa Arab. Dia menjadi rujukan ulama Asy'ariyah juga dalam tafsir, walaupun dia bukan akidah Asy'ariyah. Okey. Saya rasa Helmi JV dia baru masuk dalam perbincangan ni. Benda ni ulama' dah bincang beratus tahun. Kamu jangan ingat orang baru nak mula kaji benda ni. Okey, saya merujuk kepada pandangan ulama' yang dah mengkaji. Okey. Jadi jangan kata nasihat saya orang awam mendengar dulu dan sebagainya, dan jangan menuduh, betul lah. Kan? Tapi at least jangan tolak terus. Okey, bagus nasihat Helmi JV ni. Okey, bagus nasihat ini, bagus. Jangan terus tolak dan jangan terus tuduh. Okey, paling tidak KIV. Keep in view dan buat perbandingan. Bila lapang buat perbandingan. Amirul Mukminin tu dia anti teori konspirasi. Saya pun anti teori konspirasi in certain extent. Okey. Tapi saya tak nafikan adanya konspirasi. Orang yang menafikan adanya konspirasi is problematic lah kan. Konspirasi ada mana-mana. Dalam office pun ada konspirasi, kat dalam rumah pun ada konspirasi kan. Jadi tak bolehlah kita nak nafi ada teori konspirasi. Okey, cuma kita nak kena jangan melampau. We have to know the middle path. Okey, apa yang ada bukti, ada fakta, ada hujah, tak kira lah orang terima ke, orang ramai terima ke, orang ramai tolak ke, yang benar adalah benar. Betul tak? Ada pula orang dia suka teori konspirasi, yang merepek pun dia telan juga. Ini pun kita kena ketepikan. Ustaz Nuri, Dr. Nur Hisham tu ahli Freemason ke? Wallahu alam. Riba bula Ustaz. Riba bula Ustaz Rashid Ridha. Apa benda ni? Okay, nanti dekat dalam seminar Freemason tu saya akan cerita berkenaan dengan Rashid Ridha juga. Jamalil Afghani, Muhammad Abduh dan sebagainya. Kata seorang ustaz, DNA Nabi Cahaya kuatan 7 kali peti. Ni semua khurafat yang ni. Okay. Tentang Freemason dan teori konspirasi, Ustaz Aiman Banna ada cakap tentang itu. Apakah saya tak dengar lagi pandangan Ustaz Aiman Banna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf baru masuk sebab baru ada kesempatan. Apa pendapat Ustaz berkenaan dengan taksuban anak muda dengan teori konspirasi? Ketaksuban tak baik dalam semua keadaan. Okey, kita tolak ketaksuban. Tapi nak tolak adanya Freemason, nak tolak adanya Illuminati, itu bukan cara yang ilmiah, itu bukan cara yang akademik. Memang mereka ni ada, ulama kita tulis. Okey. Scholars yang universiti pun tulis tentang mereka ni. They exist. Lodge mereka bersepah dekat Malaysia ni. Macam mana kita nak kata dia orang tak wujud? Dia orang ada, okey, dia orang ni ada. Cuma of course lah ada exaggerations here and there. Kan? Dan Freemason ni bukan all powerful pun. Dia orang pun ada bergaduh sesama sendiri. Saya dah cakap benda ni lama dah. Saya cakap jangan kamu anggap Freemason ni walaupun mereka ada seolah-olah mereka ni invincible. Tak, mereka pun saling bergaduh sama satu sama lain. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah dah sebut dalam Quran. Musuh Islam ni, kamu ingat dia orang ni bersatu, mereka pun syatta qulub mereka pun saling bergaduh sama lain. Tengok dekat Amerika, Republican bergaduh, tengok Trump dengan Biden, tengok dekat Israel kan, Netanyahu pun tengah nak kena masuk jail dan sebagainya. Kalau tak silap saya lah, dia ada kes kan. Saya tak ikut kes dia, tapi saya tahu dia pun dituduh juga. Dia orang pun bergasak juga. Kan? Sesama Islam bergasak, sesama bukan Islam pun bergasak. Dan bergasak ni memang adalah sifat manusia. Cuma dia orang pandai cover. Nampak kat luar macam tak bergaduh. Orang Islam ni bergaduh, semua orang tahu. At least kita gentleman. We be frank. Kan? Dia orang ni nampak tak bergaduh, tapi sebenarnya bergaduh. Dia also assassinate each other dan sebagainya. Menjatuhkan karier satu sama lain, menghancurkan kehidupan satu sama lain. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. So they are not invincible. But they exist. Okay? And they have influence. Ini kita tak boleh nak nafikan. Tapi jangan melampau lah. Tu je. Muhammad Fadil Adha, boleh saya PM Ustaz? Boleh, tapi saya minta maaf kalau saya jawab sangat lewat. Okay? Pendapat Ustaz tentang Ustaz Rosdi yang buat ruqyah, jauhi beliau. Okay? Saya ada tunjuk dalam satu video. Saya yakin dia buat penipuan.
Isu dia mendakwa bahawa dia kena lastik, dia kena sihir. Ada orang pecahkan dia punya gelas tu, seolah-olah macam dihantar sihir pada gelas dia. Okay, video tersebut adalah menunjukkan dengan jelas bahawa ada unsur penipuan di sebaliknya. Bukan usul. Siapa yang kata tadi, oh ada yang komen tadi isu Nur Muhammad ni bukan usul. Betul, dia isu usul sebenarnya. Kalau ikut kepada Sufi Batini, okay, seperti Ibn Arabi Al-Jili, Nur Muhammad ni isu usul. Jadi bagi orang yang nak tolak, kena terus terang. Awak kena terus terang konsep Nur Muhammad mana yang awak pegang, dan kena iktiraf bahawa ada konsep Nur Muhammad yang menyeleweng. Awak tak boleh nak apa kita kata package semua, kata tak ada masalah. Tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab bagi aliran Ibn Arabi, konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad is a central tenet of faith. Okey. Bank Islam backdoor riba, itu pandangan saya. Ya, saya tahu ramai tak setuju. Kita boleh bincang, okey, dan saya boleh salah. Saya boleh salah dalam isu ni. Semua benda saya boleh salah, okey, kita boleh salah. Cuma bincang, apa-apa pun kita bincang. Ustaz ada yang bandingkan hadis Nabi Adam nampak nama Nabi Muhammad, adakah mereka kaitkan dengan, tak ada masalah. Kalaupun hadis itu kita terima sebagai sahih, dia nampak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak menunjukkan bahawa Nabi adalah punca segala kewujudan dan Nabi adalah makhluk pertama. Kan? Dia orang buat jam tau. Hadis tu tak sebut pun benda tu. Dia hanya cakap Nabi Adam nampak nama Nabi. Kalaulah hadis tu sahih pun, setahu saya dia tidak sahih. Okey, kalaupun hadis tu sahih, menunjukkan bahawa dah ada dalam ilmu Allah, Allah beri penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Forex trading, pegangan saya bukan keluarkan fatwa, saya bukan kata ikut, saya kata pegangan saya, forex haram. Okey, sebab dia perdagangan wang. Okey. Dan setiap mata wang itu sebenarnya sama jenis. Okay, dia bukan kita berdagang apa emas dengan perak, bukan. US dollar dengan Singapore dollar bukan tukar emas dengan perak, tukar emas dengan emas. Kena ubah mindset, berbeza pendapat dan sebagainya. Saya bukan bergaduh, saya tak ada masalah. Saya kalau jumpa Ustaz Iqbal, saya boleh salam dia, bahkan saya boleh peluk dia. Ini kritikan ilmiah kepada beliau. Okey, saya tak benci susuk tubuh dia. Saya tak benci susuk tubuh orang-orang yang saya kritik selama ini. Okey, dan saya harap mereka pun begitu. This is purely intellectual criticism. Dan saya alu-alukan kalau mereka nak kritik saya macam ni pun saya tak ada masalah. Yang penting jangan fitnah, itu saja. Nak cakap Ustaz Noh salah, Ustaz Noh merepek dekat sini, no problem, I have no problem with that. Ustaz Noh exaggerate dalam benda-benda ni, dia buat tadlis ni, silakan, tapi buktikan. Okey. Jangan sebut Dajjal handsome, tu konspirasi merapu. Betul lah, Dajjal tak handsome. Mengikut apa yang Nabi sifatkan, Dajjal tak handsome. Rambut dia kerinting kan, dia pendek kalau tak silap saya, tapi dada dia luas. Pada pendapat saya, Freemason memang wujud, tetapi bahaya mereka bukan pada kehebatan kawal minda, kawal cuaca, tapi bahaya mereka ialah pada gerakan Batiniah, Freemason, New Age Movement. Okey, kalau you nak dakwa macam itu, saya setuju kan. Tapi bagi mereka yang mendakwa bahawa golongan elit ni ada teknologi tertentu yang di luar gapaian kita sekarang ini, itu pun bukan satu perkara yang mustahil. Contoh mudah lah, internet ni military Amerika Syarikat dah guna dah pada 20 years ataupun 10 tahun sebelum keluar kepada orang awam. Always military yang akan ada advanced teknologi dulu, selepas tu baru keluar. Betul tak? Dia bukan keluar teknologi tu satu dunia pakai, tak. Ada pihak tertentu yang akan nak monopoli teknologi tertentu. Kita tak tahu what teknologi yang diorang ada sekarang ni, the level kita tak tahu. Okay? Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita tak ada bukti yang kukuh dan sebagainya, kita nak menakut-nakutkan masyarakat. Kita kata it's possible, it is possible. Tapi bila kata possible, jangan lompat daripada possible kepada confirm. Dan gerakan Batiniah ni punya bahaya lebih besar betul pada New Age Movement, pada gerakan Batiniah. This is also dangerous. Tapi bukan itu sajalah ancaman mereka. Nanti saya akan ceritalah dalam seminar tu, insya-Allah, konsep Human Rights Charter, okay? UDHR, konsep Declaration of the Rights of Man and of Citizens yang dikeluarkan daripada French Revolution. Dan konsep rights itu dari segi falsafah, dari segi akidah, mana asal usul dia, kan? Konsep social contract dan sebagainya. Kita akan bincangkan isu ni. Ramai orang kata, what's the problem, kan? Kalau baca Human Rights Charter, Declarations of the Rights of Man and of Citizens, okey je, baik je. Itu pandangan zahir. Kalau kita
analisa secara dalam, akan lihat banyak masalah sebenarnya dari segi akidah. Sebab tu ulama kita di Cairo, kalau tak salah saya, pada tahun 1991 ke 1993 mengeluarkan Cairo Declaration of Human Rights, menjelaskan bahawa Human Rights Charter ni sebenarnya tidak selari dengan agama kita. Sebab tu kita kena ada kita punya charter sendiri. Charter kita sebenarnya dah ada dalam Quran dan Sunnah. Ulama sedar dia ada perbezaan yang sangat ketara. Bahkan banyak yang bercanggahan dengan akidah kita sebenarnya. Dan yang sibuk cerita tentang rights ni, konsep rights ni, human rights sebagainya, adalah golongan-golongan Freemason pada awalnya, yang menggerakkan revolusi Perancis. Saya akan bawa bukti semua nanti. Bukan John Robinson saja, banyak yang cakap benda ni, authoritative sources. Okay, tak apa, just wait. Orang kafir sentiasa merancang untuk hancurkan Islam. Ustaz bila nak buat penjelasan teori law of attraction, saya dah cerita panjang law of attraction dekat dalam YouTube video saya tentang New Age. Boleh rujuk, pergi ke YouTube Nodros New Age. Pendirian kita semua ustaz, pembiayaan Islam merupakan backdoor riba. Okeylah, ini untuk perbincangan lain lah. Saya ada pendirian saya tentang isu ini. Okey, saya ada pendirian saya tentang kewangan Islam, tapi saya terbuka untuk berbincang lah. Ini bagus umat Islam ni, kita masih boleh berbincang, kita masih ada Quran dengan Sunnah, kita boleh saling membetulkan satu sama lain, mengkritik satu sama lain. Dengan cara ini Allah preserve agama kita. Okay, yang penting ideas should be out. Jangan simpan idea awak. Kalau awak ada pendirian, keluarkan pendirian awak. Lepas tu terbuka untuk kritikan. Tak kisahlah ulama nak kritik ke, orang awam nak kritik ke, siapa ada hujah, bismillah. Ini akan merancakkan kita punya scene ilmu kita. Ini tak semua benda apa kita kata tertutup. Tu masyarakat awam akhirnya terpisah, terputus daripada beragama secara kritikal, beragama secara sedar, secara berakal, kalau tak secara indoktrinasi saja. Okey. Dalam salah satu kitab karangan Syekh Maulana Al-Jum'ah, dalam majlis Maulana Syekh, jangan kita betul. Ustaz Iqbal pun ada menukil daripada Syekh Ali Gum'ah. Tu yang saya kata, saya kritik benda tu, kan. Syekh Ali Gum'ah tidak membawa hujah, dia membawa dakwaan. Dia hanya kata tak boleh nak nafi. Kenapa tak boleh nak nafi? Kan? Kenapa tak boleh nak nafi? Sebab dia punya hujah adalah laman. Tidak ada halangan untuk kita. Pada saya itu bukan hujah yang kuat lah. Dan benda ni kita tak wajib untuk terima. Dan boleh ditolak pun sebenarnya. Dan Syekh Ali Gum'ah mengiktiraf dengan jelas bahawa hadis Nur Muhammad adalah hadis palsu. Hadis palsu. Tapi dia kata makna dia sahih. Kemudian dia bawa pandangan Al-Ajluni, mengatakan bahawa asbaqiyah tu boleh bermaksud asbaqiyah bukan secara mutlaqah. Tapi Nabi Nur pertama di kalangan nur-nur yang lain, bukan makhluk pertama secara umum. Nampak tak? So walaupun saya tak boleh terima dan saya reject tafsiran seperti itu, tapi Syekh Al-Gum'ah tidak over pada saya. Dia tidak over. Okay, tak over ni maksud dia tak seperti sebahagian golongan lah yang sampai kepada semua dicipta dari nur Nabi SAW dan sebagainya, sampai ke tahap berpegang kepada Ibn Arabi. Itu pada saya melampau yang paling tinggi. Saya tak dengar ceramah Ustaz Auni, mohon maaf. Maksud dia saya tak dengar banyak, saya dengar sikit-sikit saja. Saya tak ada hak untuk menilai pandangan beliau. Boleh tak Ustaz kemukakan ulama' yang menerima pandangan Ibn Arabi dan kritikan ulama' tersebut terhadap mereka yang menolak? Saya dah kedepankan banyak dekat Facebook page saya, Facebook saya, boleh rujuk, boleh search. Okay, memang betul ada ulama' yang menyokong Ibn Arabi, tapi saya sendiri melihat pandangan-pandangan mereka nak dibanding dengan ulama' yang menolak. Ulama' yang menolak hujah mereka jauh lebih kuat. Okay, orang tak setuju dengan pandangan saya tak ada masalah, tapi itu yang saya nampak, itu yang saya dapat. Hujah ulama' yang menolak jauh lebih kuat daripada hujah ulama' yang bersangka baik ataupun menerima ataupun mentakwil kalam dia kepada takwilan-takwilan yang boleh diterima. Benarkah Rashid Ridha halalkan bank riba? Ya. Okey, nanti insya-Allah lah satu hari saya buka tentang isu ini. Dia bercakap tentang interest yang sikit. Okey, interest yang sikit boleh, tak ada masalah. Pandangan Rashid Ridha Muhammad Abduh yang buka jalan kepada perbankan Islam. Ada yang kata Dajjal itu adalah sistem. Saya rasa maksud mereka tu secara kiasan lah, kan. Memanglah ada sistem Dajjal. Takkan Dajjal tu seorang saja. Mestilah dia ada sistem dia juga. Macam Nabi ada sistem kenabian, kan. Fir'aun dia ada sistem kefir'aunan dia,
takkan Dajjal tak ada sistem kedajalan dia. Dan tak mustahil sistem dia tu dah diasaskan dulu sebelum kedatangan dia. Sebab golongan Yahudi, golongan Kristian pun menunggu kedatangan Al-Masih mereka. Kan? Kalau Masih Bani Israel, pada kami Dajjal lah. Mereka dah persiapkan. Kan? Jadi tak mustahil sistem dia ada dulu. Tapi bila nak kata sistem tu Dajjal, maksud dia kiasan lah, bukan secara hakiki sistem tu Dajjal. Dajjal tu adalah seorang manusia. Kasim Askar Rental, ya, saya setuju dengan anda. Saya tak boleh nak komen berkenaan dengan vaksin COVID buat masa ni. Saya masih melihat kedua-dua perspektif. Okey. Saya kena berterus terang. Saya dah belajar daripada isu 911. Okey, serangan 11 September. Okey, kita bandingkan apa yang dikeluarkan dalam berita rasmi dengan the official report. Banyak percanggahan. The official report tu banyak percanggahan. Orang tak banyak baca official report. Kan? Tapi official report tu dikeluarkan oleh kerajaan. Banyak percanggahan. Jadi kita tak boleh nak telan semua yang datang daripada mainstream media. Tapi saya tak kata tolak semua yang datang dari mainstream media. We think it is. Tolak semua atau telan semua? No. Itu orang pemalas, kan? Kita bukan orang pemalas, orang Islam ni. Kita kena banding. Dan nak banding ni perlu masa, perlu kajian. Tak boleh kelang kabut buat keputusan, ambil pendirian. Okey, baca satu berita, oh ni pendirian saya. Tak boleh. Take time. Dan saya hormat pengkaji. Tak kira siapa dia. Selagi kajian dia itu mantap, merujuk kepada sumber-sumber otoritatif dengan penghujahan yang teratur, we should consider. Jangan terus tolak hanya kerana asing. Jangan terus tolak. Tak kira datang dari mainstream ke atau bukan mainstream. Okey, apa pandangan negara Arab dan nak normalisasi dengan Israel? Okey, ini satu benda yang buruk lah. Kita tengok apa berlaku kat UAE sekarang ni. Dan saya yakin banyak lagi negara Arab akan buka pintu. Keadaan orang Arab hari ini bukan contoh lah kepada umat Islam Melayu. Mereka harus ditegur. Okey, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Cakap pasal okey, Abrahamic Center secara zahir Abrahamic Center tu tak ada masalah. Tetapi secara political agenda, okey, ada problem. Okay, this is a step by step process untuk menuju ke arah unity of religions. Of course, golongan-golongan yang menyamakan semua agama ni, dia tak terus lompat kata semua agama sama. Dia akan rapatkan sah dulu, buat sebelah-sebelah, kan? Lepas tu hormat yang melampau. Hormat tak ada masalah, kita tak ada masalah dengan hormat satu sama lain. Tapi sampai level hormat yang melampau, kan? Lepas tu dia akan another step. Dan salah satu tujuan Freemason yang mereka sendiri umumkan, ini bukan conspiracy theory. Mereka berpegang kepada unity of religions. Okay, unity of religions. Okay, saya kena jawab pendek-pendek saja. Saya tak pasti saudara Ali Ashraf memberikan kiasan ini untuk menunjuk, adakah dia bercakap tentang Bank Islam. Pada saya banyak helah lah. Okay, helah fiqhiyah. Okay, dan saya buka kepada kritikan, tak ada masalah. Rahmat Ika Matram yang lagu saya tak bedah. Ustaz, kita boleh buktikan kewujudan Freemason, tapi ada hujah untuk kewujudan Illuminati pada zaman kita sekarang ini. Pada saya, aliran Illuminati, aliran Freemason, dia ada perbezaan sedikit. Tapi aliran utama dia punya sungai besar tu. Sungai besar dia sama. Nantilah dalam seminar tu saya akan bongkarkan. Dia sebenarnya aliran Batiniah. Illuminati dengan Freemason Batiniah. Cuma dia pun bergaduh sama sendiri. Kan? Bila bergaduh mesti ada perbezaan pandangan. Tapi dia punya common denominator dia tu adalah esoteric secrets of all ages. Apalah, nanti saya buka rujukan saya lah, ya.
Ni semua sumber primer. Setakat kajian ustaz, para ulama yang mempertahankan Ibn Arabi atas dasar sangka baik, atau mereka ada mengarang kitab menerangkan kalam-kalam bermasalah dalam penulisan Ibn Arabi. Ada ulama yang cuba mentakwil. Banyak juga sebenarnya ulama yang mentakwilkan Fususul Hikam. Tapi takwilan ni tak semua takwilan kita boleh terima. Ada takwilan yang melucukan. Ada takwilan yang menterbalikkan kalam zahir Ibn Arabi. Murid Ibn Arabi faham A, ulama yang cuba takwil tu tiba-tiba faham Z pula. Jadi takkan kita nak ambil kalam ulama yang datang beratus tahun kemudian dan menolak pandangan ataupun tafsiran anak murid Ibn Arabi sendiri. Kita kena dahulukan pandangan anak-anak murid Ibn Arabi. Jadi ada yang terbalik. Ibn Arabi kata ini yang difahami oleh anak murid dia, lepas tu ulama lain yang takwil terbalik makna dia. Jadi takkan dua-dua betul, kan? Kita tak boleh telan dua-dua sekali. Something is not right. One of them must have made a mistake. Okay. Dajjal tu adalah apa? Manusia. Dajjal adalah manusia. Okay. Dajjal adalah manusia. Cuma sebelum dia datang boleh ada sistem dia. Okay. Sistem dia macam ada sistem Fir'aun, sistem Islam, tak ada masalah. Sistem Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad tu seorang lah, dia manusia. Akidah Ibn Sina, saya berpegang kepada pandangan Imam Ghazali. Dalam akidah mereka ada akidah-akidah yang kufur. Ustaz ada tulis buku, saya belum ada tulis buku lagi. InsyaAllah doakan. Berilui Islam ataupun tidak, saya tak boleh nak keluarkan kata putus lagi. Banyak lagi nak kena kaji tentang akidah dia orang. Tapi banyak masalah lah dalam akidah mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada akidah yang sampai ke level, boleh kita kata secara zahir, akidah Kristian. Okay, saya tak berani lagi nak cakap jauh-jauh, sebab saya tak banyak lagi kaji tentang Berilui. Okey, saya mohon maaf banyak lagi soalan yang saya tak dapat nak jawab. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang lain. Minta maaf pada soalan lagi yang masuk. Saya dah penat sebenarnya, dah pukul 11, 2 jam bercakap secara terus ni. InsyaAllah nantikan Freemasonry dan aliran Batiniyah sepanjang sejarah. Mungkin dalam masa 2-3 minggu ataupun sebulan. Saya nak siapkan slide cantik-cantik, comel-comel. Dan bukan setakat nak erat Amirul Mukminin. Saya nak, dan juga sebagai penerangan kepada orang awam, ya, tentang Freemason. Dan kita cerita sedikit tentang hakikat konspirasi teori dan sebagainya. Doakan Allah pemudahkan urusan saya. Ustaz beli kereta ni buat loan? Tidak. Saya tidak. Okey, isu Ibn Nasir ni saya dah cakap panjang, saya dah cakap banyak. Nanti kita buka lagi, ya, insya-Allah. Kalau ada pandangan lain, boleh kongsi pandangan awak. Okey. Terima kasih, insya-Allah. Ustaz bila nak balik Singapura? Border tak buka lagi ni. InsyaAllah Allah buka. Dapat kita pergi umrah sekali lagi bersama-sama, insya-Allah, Nur Hidayat. Okey, selamat malam semua. Selamat berehat. Kita tingkatkan kefahaman kita tentang Islam, cergah